Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'izu nafsi billahil aliyyil azim, u'izu nafsi billahil aliyyil azim, u'izu nafsi billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Sedang pendengar dan penonton sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia Dia, anugerah Dia, hanya daripada Dia saja, tiada pada yang lain, menjadikan kita dan wujudkan kita atas muka bumi ini dan memberikan nikmat demi nikmat yang sangat banyak pada kita, yang kalau kita nak hitung tak terhitung segala nikmat ni. Yang wajib atas kita sedar kepada pemberi nikmat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makin mengenalkan kita kepada Dia dan dijadikan kita makin halaba untuk sampai pada Dia, zikir ke Dia, ingat ke Dia, tauhidkan Dia, dan sentiasa hidup ni boleh mencapai tauhid setiap masa, insya-Allah. Alhamdulillah. Syukur kita dapat malam ni sekali lagi kita bersiaran langsung untuk meneruskan soal jawab berkenaan sifat 20 dan la ilaha illallah yang tersedia ni. Ada 20 soalan. Semalam kita baru sempat untuk 8 soalan saja. InsyaAllah kita nak memanfaatkan kelapangan yang ada ni, meneruskan soalan yang ke-9 pada malam ni, insyaAllah. Soalan seterusnya adalah nak tanya soalan, bagaimana kita hendak memahami sebenarnya wujud alam ini atau adanya alam ini dalam sifat 20. Pertama kena tengok soalan dulu kan. Soalan ni nak tanya maksud apa kot kan. Dia umum sangat kan. Soalan berparti sikit lah kan. Sakit dah saya ngaji tu sebut. Kita nak jawab ni di atas apa yang orang soal kan. Jadi atas soalan macam mana hendak memahami sebenarnya wujud alam ni. Mungkin maksud yang nak dikendaki ni khasnya nisbah wujudnya alam ni berkaitan dengan kita belajar sifat 20, nak memahamkan wujud Allah Ta'ala. Yang tu kot atas faham konteks kita duk bicara, fahaman la ilaha illallah ni dengan sifat 20, mungkin itulah maksud dia. Dengan bahasa lain, soalan ni nak tanya macam mana konteks adanya alam ini dengan sifat 20 tu, yang kita nak faham kewujudan alam ni duduk martabat mana, kedudukan mana macam tu kot. Kalau dengan Allah Ta'ala ni, dia duduk kedudukan macam mana dan apa perkaitan antara kedua-duanya ni. Macam tu kot soalan. Saya sebut kod-kod tu macam itulah, lebih kurang rasanya kehendak soalan yang boleh dipahami. Ada sekalian soalan tanya macam ni dia aras tinggi sikit lah kan. Maksud aras tinggi ni pasal kita ni kalau tak belajar dengan bab akidah, kita hanya boleh isbatkan apa yang kita lihat dengan mata. Dan kita boleh menghukumkan sesuatu dengan mata kita dan akal kita yang terbatas ni hanya berdasarkan apa yang boleh dilihat dengan mata kepala dan apa yang telah beradat dan menjadi kebiasaan kita lihat. Dengan sebab tu kita boleh faham alam ni dan apa yang ada dalam alam ni dan apa percaturan alam ni dan apa yang istilah lazim, malzum, dilalah, petunjuk, kefahaman, apa yang boleh dipaham daripada apa yang dilihat, apa yang tak boleh dilihat, yang kita boleh faham. Kita punya keupayaan ni
atas kaedah melihat alam ni dengan panca indera yang Allah Ta'ala bagi mendengar, melihat ni, kita hanya boleh capai tahap tu saja. Saya buat misal contoh mudah. Kalau kita tengok apa yang istilahnya benda yang musyahadah, ain maujud yang duduk depan kita, memang kita tengoklah kan. Boleh tengok, boleh dengar, boleh capai, boleh bau, boleh rasa. 5 sense yang ada kat kita ni, kita memang boleh capai. Begitu juga ada kita diberi keupayaan oleh Allah Ta'ala, khasnya dalam mencapai dan memahami sesuatu yang kita tak nampak, tapi kita boleh mengenal tu berdasarkan hukum adat. Kita nampak tai lembu, kita faham ada lembu lalu sini. Lembu yang buang najis ni. Kita tengok tai lembu, kita dah nampak lembu. Walaupun lembu kita tak nampak. Memang Allah Ta'ala bagi kita satu keupayaan macam tu. Dan keupayaan kita mengenali adanya lembu daripada tai lembu. Yang ni adalah hukum adat. Hukum adat. Asal dah tai lembu, mestilah yang datang tai lembu ni daripada lembu lah. Takkan tai lembu datang daripada kambing. Tengok tai lembu kita kenal. Yang ni tai ayam, ni tai lembu, ni tai itik, ni ayam berak kapur, ni tai ayam candu. Macam-macam bahasa lah kan. Kalau orang yang memang dia menghalusi ilmu-ilmu yang macam ni, dia tengok saja persekitaran dia, dia boleh dapat mengenal pasti. Apa yang orang tak boleh lihat, dia boleh lihat. Itu pun dengan hukum adat. Okay. Jadi kita belajar sifat 20 ni atas soalan kata memahami wujud alam ni dengan kaedah adanya alam ni dan sifat 20 ni. Kita diajar oleh para ulama ambil, saya gunakan bahasa intipati daripada Quran hadis. Malam saya sebutkan bahasa itu. Memang yang ni adalah maksud kita belajar ilmu akidah ni. Menggunakan hukum akal, bukan menggunakan hukum adat untuk mengenal pasti Allah Ta'ala. Kerana kedudukan alam ni, kalau atas istilah wujudnya makhluk ni, dia mesti tak akan boleh wujud sendiri, dia mesti ada khalik makhluk. Itu kot bahasanya. Dan kebolehan dan kemestian dan keupayaan kita mengiktiraf, mengakui bahawasanya alam ni tak jadi sendiri, bahkan mesti ada pencipta dia, yang tu bukan hukum adat, tapi dia ialah hukum akal. Yang inilah yang diajar dalam ilmu sifat 20, khasnya menggunakan kecerdasan akal yang Allah Ta'ala beri pada kita untuk mengisbatkan wujud Allah Ta'ala dan merasakan wujud Allah Ta'ala ni lebih besar daripada kewujudan kita. Dan dia adalah sebenarnya intisari daripada kepahaman Al-Quran, yang Al-Quran sendiri buat misal yang cukup banyak. Jadi bila sebut Al-Quran itu kalamullah, maksudnya Allah Ta'ala sendiri yang mengajarkan kepada kita macam mana prinsip nak boleh mengenal dia, mencapai dia untuk jadi liyak budun, liyak arifun, untuk kenal Allah Ta'ala dengan sekenal-kenalnya. Yang makhluk ni Allah Ta'ala letakkan martabatnya seperti bayang-bayang. Yang tu kot bahasa dia. Kalau yang memang ada sebut dalam Quran, disebut dengan kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'an. Seperti mana Fata Morgana. Jadi alam ni, alam semesta ni, semua makhluk ni, nisbah kedudukan wujud dia berbanding dengan wujud Allah Ta'ala, dia lah wujud yang sangat jauh beza. Yang atas istilah dalam belajar ilmu tauhid ni, wujud kita dipanggil jaizul wujud, yang wujud Allah Ta'ala dipanggil wajibul wujud. Ada kita adalah ada yang harus, dan ada Allah Ta'ala adalah ada yang mesti. Yang akal tak boleh menafikan sama sekali wujudnya dia. Mana-mana akal yang tak boleh mensabitkan wujud Allah Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala itu maksudnya wujud zat dia, wujud sifat dia, wujud perbuatan dia, wujud pemilikan dia. Semua adalah mutlak hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nisbah zat dia, sifat dia, perbuatan dia dan pemilikan dia. Pentadbiran semua adalah datang daripada dia. Baik buruk datang daripada dia. Kalau kita tak ada keupayaan mengenal ke Allah Ta'ala macam ni, maksudnya kita gagal memahami perjalanan akidah. Kita gagal memahami maksud daripada la ilaha illallah dan apa yang Rasulullah ajar kat kita, Muhammadur Rasulullah. Kita gagal. Jadi, atas soalan
nak memahami sebenarnya wujud alam ni, jadi kalau atas nama wujud ni, alam ni nisbah wujudnya dia dan mesti menunjukkan wujudnya Allah Ta'ala atas istilah, ambil istilah awal dulu yang ulama kita sebut. Alam ni semua makhluk ni, bahasa lain ma siwallah ni, semua makhluk ni dia jaizul wujud. Allah wajibul wujud. Istilah tu kalau ikut tajam lah tu. Jadi bila kita ni adalah jaizul wujud, kedudukan yang Allah Ta'ala banding yang kita ni seolah-olah fata morgana, setengah-setengah Tok Guru menggunakan bahasa bayang-bayang dengan tuan empunya bayang. Ini sebagai tamsilan. Antara bayang-bayang dengan tuannya bayang, kita sebenarnya nak capai siapa? Nak capai bayang-bayang ke nak capai tuan punya bayang? Boleh faham saya sebut? Mestilah faham pada tuan punya bayang. Orang yang kejar bayang-bayang ni siapa? Orang tak cerdik. Itulah. Tok Guru kita kadang dibuat misal cukup simple lah. Jadi kalau kita sebut gini pula, itu saya sebut tuan punya bayang-bayang dengan tuan punya bayang. Jadi kalau kita ni makhluk ni kita nak kejar makhluk dengan nak mengejar pencipta makhluk, siapa yang sepatutnya perlu dikejar dan dicari dan dicapai? Jawapan memang kita boleh bagi. Alhamdulillah. Memang Allah Ta'ala bagi satu kebayaan yang istilahnya common sense dari segi kaedah berfikir. Kita memang kata mestilah capai Allah Ta'ala. Yang ni lah Tok Guru kita ajar, para ulama kita ajar, masyayikh kita duk ajar. Macam mana supaya kita dengan belajarnya sifat 20 ni, kita belajar dengan seawal-awal pelajaran bab wujud saja pun, kita dah diajar untuk mencapai Allah Ta'ala. Capai tahu mana? Capai kita dengan akal nak menunjukkan aku ni takkan boleh ada aku, melainkan Allah yang jadikan aku. Seawal-awal tu. Seawal-awal kita belajar sifat 20 wujud. Satu-satu pembahasan istilah wujud. Wujud tu ain wujud, zati wujud, dan wujud tu ialah Allah, zat Allah Ta'ala. Dan mesti bila sebut zat Allah Ta'ala, ada sifat Allah Ta'ala, ada perbuatan Allah Ta'ala, itulah yang mutlak, yang hakiki, yang usul wujud yang kita ni diwujudkan. Yang kalau kita tak belajar dengan ilmu akidah, macam mana diajar oleh Tok Guru dan para ulama kita, ambil simpulan daripada Quran hadis semua ni, kita hanya akan mengenal alam syahadah yang kita duk tengok ni. Satu, kita hanya akan dapat faham dunia ni dan dengan apa yang kita lihat, dan kita akan jatuh hati dunia tu yang datang bahasa macam-macam. Masalah dengan dunia ni tahu mana? Cinta dunia, kasih dunia, kejar dunia, tamak ke dunia, apalagi bahasa seumpama itu yang digunakan oleh para ulama kita hatta dalam hadis pun sebut, antaranya disebut hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Kasihkan dunia adalah ibu kepada setiap apa dosa dan kesalahan. Jadi disebut hubbud dunya ni apa? Dunia ni apa? Makhluk. Jadi bila jatuh hati kita ke makhluk, yang inilah punca jadi bermacam-macam masalah dan maksiat. Antara masalah pertama atas kita belajar tauhid, masalah pertama tentang mana? Yang kata hubbud dunya ni maksudnya kita hanya kenal dunia. Kita kejar, kita belajar pun belajar nak dapat sijil, sebut pilah contoh gitu kan. Yang ni yang kita punya life kita macam ni. Tuan-tuan saya tak tahu lah, tuan-tuan hidup dengan para wali, para ulama, duk asuh, memang kecil-kecil lagi dah memang masuk kita Allahu maksudi, ridha kama tulubi, Allahu rabbi, Allahu ghayatuna, apa semua tu. Kadang-kadang nasyid aja tapi tak capai kan. Memang ada benda-benda yang kita biasa dengar, ungkapan-ungkapan ulama, nasyid-nasyid atau seumpamanya kita yang mana tu, tapi asuhan tu tak ada. Jadi kita informasi hanya setakat informasi, tapi tak boleh nak capai kepada apa sebenarnya visi dan misi daripada ilmu yang diajar tu, menyebabkan kita gagal untuk mencapainya. Jadi asal saya nak sebut ialah kita ni kalau hanya dengan tengok dengan mata kepala ni, kita hanya akan isbatkan kepada makhluk semata-mata. Yang kita hidup apa dia? Belajar pun untuk orang pandang kita belajar, peksa pun nak dapat cemerlang siapa supaya, dan kita akan rasa orang semua pandang aku bila peksa dapat markah tinggi, dapat kedudukan tinggi. Jangan kata orang aku pun rasa aku terpandang, aku dah boleh pandang aku. Yang tu kan bahasa dia. Aku hebat aku ni. Jadi kita tak pandang orang Ta'ala sikit pun. Na'udzubillah. Yang ni yang para ulama bila kita mengaji itu Tok Guru yang betul-betul ajar macam mana pelajaran akidah yang sepatutnya kita belajar atas nama belajar wujudnya alam ni dan wujudnya Allah Ta'ala dan sifat 20 ni.
Kita bukan nak mencapai kepada makhluk, tapi nak mencapai pada khalik makhluk. Sedikit lagi misal saya sebut bayang-bayang tuan punya bayang ni, saya sebut gini, kalau kita lah ni masing-masing ada telefon tak? Kita nak berhubung tak? Kita berhubung ni, kita sebenarnya matlamat kita telefon tu ke orang yang nak kita hubungi? Tu pun telefon sekarang atas nama smartphone ni dia lebih daripada perhubungan lah. Kan? Media sosial apa macam-macam, saya tak syarah panjang lah macam tu, saya sebut itu sudah. Kalau kita telefon tu dengan katalah mak kita yang kita nak hubungi, kita nak telefon tu ke nak mak kita yang kita nak hubungi? Jawab elok-elok. Jangan silap jawab, sudah kan. Nak telefon ke nak mak kita tu? Siapa yang nak telefon ni? Yang ni yang istilah gurur. Pasal dia bukan nak mak dia. Mak dia tak telefon pun. Kacau kan. Mak dia tak ada hati pun. Bahkan mak dia tu, mak telefon lagi, mak telefon lagi, mak telefon lagi. Jadi yang dia jatuh hati tak mana? Telefon tu. Jadi inilah gangguan telefon. Saya sebut dalam konteks telefon. Inilah gangguan dunia dengan pencipta dunia. Inilah realiti kehidupan. Yang Allah Ta'ala buat misal, dia kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'an. Dia lah macam mana? Fata Morgana. Fata Morgana ni pun kita tak biasa dengar apa. Tak faham juga. Fata Morgana ni adalah arca air yang berlaku proses pembalikan di tempat tanah lapang yang panas dengan pancaran matahari adalah faktor-faktor sains apa tu. Oleh kerana panas terlalu terik, kita tengok macam air. Yahsabuhu dham'anu ma'an, orang yang terlalu dahaga dia akan sangka macam air kan. Tapi bila dia dekati air yang dia nampak macam air tu, tapi pergi kejar-kejar sebenarnya tak ada air pun. Dia arca saja. Istilahnya bayang-bayang saja. Kita kejar dunia macam ni ya. Kejar bayang-bayang. Kejar. Kalau dapat di tangan pun kita akan jemu, kita akan tak puas hati, kita akan bosan. Itu kalau dapat pun dia akan lalai. Sebenarnya bukan ada satu pencapaian yang memuaskan hati kita pun bila kita dapat dunia. Katalah nak beli handset. Tak beli tak apa. Tu gila-gila nak beli. Bila beli macam mana? Dah tak puas hati pula. Gambar pun tak elok, bateri cepat habis. Yang ni kalau boleh nak lagi bagus. Nampak? Kejar. Keluar pula version baru. Harga pula mahal. Mahal pun mahal lah. Hutang pun hutang lah. Loan pun loan lah. Dia akan jadi gitu. Dia tak mak. Pasal apa? Pasal kita kejar bayang-bayang. Kita kejar sesuatu yang istilahnya realitinya dia bayang-bayang. Itu kot bahasanya. Tak mana realitinya? Dia lah makhluk tetap makhluk sebenarnya bukan pencapaian yang sepatutnya kita kena capai. Kita kena capai khalik makhluk. Ni ulama ajar kita wujudnya alam ni nak faham dengan wujud Allah Taala. Jadi kalau saya sebut telefon tu pun faham dah kot kan. Kita nak capai, kalau kata nak hubungi dengan mak kita ke siapa yang kita nak hubungi, tentulah kita nak mak kita. Tutur guru kita kadang dia buat misal simple sangat kan, dengan benda-benda macam ni untuk memboleh kita ada keupayaan berfikir. Cuma jangan tak tahu kadang duduk majlis ilmu boleh fikir elok, tapi keluar aja majlis ilmu habis kena sambal lah. Yang ni juga saya ada sebut dulu, dah memang yang inilah latihan yang terus diberi oleh para ulama kita. Apa dia? Pasal musuh kita paling besar dalam bab-bab nak akidah ke Allah Ta'ala ni, khasnya dalam mengisbatkan wujud Allah Ta'ala supaya kita mencapai Allah Ta'ala. Apa dia? Zikrullah. Ingat Allah Ta'ala. Lalai pada Allah Ta'ala, kita akan tak ingat dia, tak rasa wujud dia, apatah lagi nak rasa hebat dia, nak rasa kebesaran dia, nak apa, sentiasa nak mengagungi dia, sentiasa nak merasa semua daripada dia, pemilikan dia, perbuatan dia, sifat dia, bahkan zat batang tubuh kita ni pun daripada dia. Kita nak rasa macam tu, tak akan boleh ada apa-apa perasaan sama sekali bila tidak ada zikrullah. Dan memang diajar oleh tutur para ulama kita berdasarkan ayat Quran apa? Bila kita lupa dengan Allah Ta'ala, Quran sebut, wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang lalai daripada Allah Ta'ala, kami akan tambahkan seekor syaitan. Yang syaitan ni qarin, dia akan jadi pendamping. Mana pergi dia akan follow kita. Inilah kerja syaitan. Dijanji dia la uzayyinanna lahum fil ardi. Kami akan hias. Jadi dia hias macam mana? Dia akan lalaikan kita pada sang pencipta. Boleh pilih dengan bahasa sang kan. Ini bahasa-bahasa yang kita kadang pakailah. Si pencipta, kita tak akan ada perasaan nak ingat dia, rasa dia pandang kita, dia bersama kita, dia perhati kita, dia dekat dengan kita. Kita ni asal daripada dia yang kita takkan ada
melainkan dialah menjadikan kita. Kita takkan ada apa-apa perasaan sama sekali. Inilah istilahnya kecohan yang dibuat oleh syaitan kat kita. Inilah disuruh kita jadikan syaitan sebagai musuh. Inilah. Ya. Satu kalau kita faham, saya sebut sekali lalu tadi, zikir. Kita pula dah diasuh, zikir ni apa hukum? Ya. Sunat. Okay. Bila tak zikir apa hukum? Tak berdosa. Kalau zikir macam mana? Bagus dapat pahala. Saya tak katalah salah hukum tu, betul lah hukum tu. Kita cuma atas bahasa ulama, syarah ulama, antaranya disebut zikir tu yang sunat tu mana? Zikir mulut. Tapi tauhid hati wajib. Kenal Allah Ta'ala wajib. Zikir dengan makna talafuz Allah tu sunat. Melainkan dia jadi wajib pada tempat-tempat tertentu. Orang kafir nak masuk Islam, nak takbir atau ihram, Allahu Akbar, mesti kita dengar. Tempat-tempat tu dia akan jadi wajib. Adapun hati, kita nak musyahadah pada Allah Ta'ala, tu wajib. Dan takkan boleh ada ingat di hati, berfikir ke Allah Ta'ala, isbat ke Allah Ta'ala, yakin ke Allah Ta'ala, melainkan antara syarat dia adalah dengan zikir di mulut. Dengan zikir di mulut tu boleh menghadirkan di hati. Macam mana pun matlamatnya bukan di mulut. Supaya hadir di hati. Jadi mulut ni sebagai nak sebut apa? Medium untuk membolehkan hadir di hati. Sebaik-baik macam mana? Sebut di mulut, terasa terus di hati. Bahkan tak di mulut pun, sentiasa di hati. Tapi kita ni, ya ke? Memang walaupun tak sebut di mulut, sentiasa di hati. Yang itulah pelajaran-pelajaran yang kena belajar lanjutan dia dengan ilmu, tasawuf dan ilmu. Macam mana kaifiat, tarik ataupun tata cara. Macam mana nak proses latihan, istilahnya semalam apa istilah yang disebut tu, kena ada terapi yang khusus. Daripada murabbi, syaikh, tutup guru, alim ulama yang mereka ni dah capai dah jalan untuk mengisbatkan yakin wujudnya Allah Ta'ala yang kita ni diwujudkan. Kita ni jadi gagal tahu mana? Kita duk rasa kita lah wujud, alam ni wujud, matahari wujud. Kita tak rasa siapa yang mewujudkan kita dan mewujudkan seluruh alam. Jadi atas kata soalan bagaimana nak memahami kewujudan alam ni, macam ni ulama kita ajar. Untuk dengan kita belajar sifat 20. Cuma saya sebut ni pun belajar sifat 20 macam ni, dia bukan first level lah. Mula-mula level ajar tu takut orang tak faham lah kan. Tapi itulah antara level yang perlu dicapai. Mula-mula ajar bahas istilah dulu apa-apa. Kalau ajar tu pun awal-awal, bukan semua orang boleh telan. Duk ajar yang first level pun kadang ada orang tak boleh telan. Nak faham wujud pun, adakah wujud ni hal, adakah wujud ni ain maujud. Yang tu pun kadang susah dah, orang susah nak faham dah. Bila sebut zat, sifat, af'al, apa dia zat, definisi zat. Macam mana nak faham zat, sifat, apa perbezaan zat dengan sifat. Bila ada zat, sifat ada di zat, mestilah sabit dengan tu ada af'al. Bila af'al buat tentu ada asar daripada af'al. Nak memahami proses-proses ilmu macam ni, kalau kita dengan mengaji kitab tuan-tuan, dia makan masa nak faham perbuatan pula dengan takluk. Yang ni takluk daripada kudrat, iradat, ilmu, hayat. Hayat tak ada takluk. Sama, basar, kalam, anak rasa, makhluk ni adalah asar daripada takluk sifat Allah Ta'ala, iradah Allah Ta'ala, kudrat Allah Ta'ala, ni sama Allah Ta'ala, basar Allah Ta'ala, kalam Allah. Nak faham macam tu dari segi disiplin ilmu, dengan tu nak proses, boleh dapat rasa di hati, sebut je Allah ni, Masya Allah. Itu yang boleh gementar hati, tenang hati, gerun hati. Sentiasa musyahadah, muraqabah. Kita dengan Allah Ta'ala ni, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu lihat Allah Ta'ala 24 jam. Cuma bukan lihat dengan mata. Lihat dengan ilmu, lihat dengan kenal, lihat dengan cam. Sekali lalu, semalam pun saya ada sebut macam ni. Kita kalau tuan-tuan biasa tengok saya pakai ni, memang tak ada orang pakai ridak macam ni pun, melainkan saya, contohlah kan. Tuan-tuan tengok je ni, tuan-tuan kenal lah, ni mesti Ustaz Rosli ni. Kalau makhluk, tuan-tuan boleh kenal macam tu. Yang tu pun adat je, ni pun adat je tuan-tuan. Tapi, mana ada kita melainkan Allah yang jadikan kita. Yang tu pasti. Itu wajib akli. Mustahil nak isbatkan pada hak lain. Tapi kita tak boleh capai. Jadi apa masalah kita? Sebenarnya kita memang masalah. Inilah virus yang ada kat kita ni. Pasal kita istilahnya tak guna akal untuk mendapatkan siapa yang menjadi yang kita. Atau istilah ulama, yang inilah istilahnya kita tak berjaya nak
merasakan wujud Allah Ta'ala. Ni pelajaran macam ni tu saya sebut ni, dia bukan pelajaran first level lah kan, dia ada tahap 1, 2, 3. Tapi inilah yang nak dicapai dan inilah sebenarnya yang nak diajar oleh para ulama kita macam mana untuk boleh capai Allah Ta'ala. Jadi antara jalan dia apa? Zikir. Pasal dengan zikir, syaitan tak datang kat kita, dia akan memudahkan kita mengenal Allah Ta'ala. Yang itulah saya sebut macam itulah. Tak kira panjang-panjang sangat saya sebut kan. Yang tu yang memang kena berguru, kena talaki, kena berjumpa kan. Saya nak sebut, saya dah mengaji, saya berjumpa, saya talaki, bermusahabah dengan guru, talaki dengan ilmunya satu hal, yang ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, nahwu, soroh, balaghah, apa semua mengaji. Tu pun terhegeh-hegeh, baru istilahnya, baru nak bertatih kan. Nak kata bukan bertatih berjalan, baru nak menyawa. Baru nak buka mata, yang tu kot kan. Jadi bayangkan orang yang tak pernah belajar langsung dalam bab-bab ketuhanan macam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, Allah Ta'ala ampun dosa kita, kelalaian kita, dan dia pertemuan kita dengan guru yang benar-benar boleh bawa kita ke jalan, ke dia, bertemu dengan jalan-jalan untuk mencapai dia, dan kita meminta ihdinas siratal mustaqim tu. Dan antara sirat mustaqim ni apa? Jalan pewaris Nabi, syuhada, siddiqin, salihin. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan orang-orang yang macam ni. Kalau tak dapat bertemu orang macam ni, ulama kita sebut macam mana? Kalau tak boleh jadi macam tu pun, hasuna ulaika wa hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik kawan dengan orang macam ni. Setidak-tidak dapat sadiqin, syuhada, pewaris Nabi, dapat apa? Dapat salihin. Apa ciri salihin ni? Masya-Allah. Orang yang salihin ni, orang yang memang dia tak pernah dilalaikan oleh hati dia. Hati dia tak pernah lalai daripada Allah Ta'ala. Yang ni soleh, hakiki soleh. Takat amal soleh, belum soleh. Yang tu istilahnya amal soleh. Antara yang saya ngaji ada guru sebut, kita bukan saja nak amal soleh, tapi nak iman, tahap iman, martabat iman soleh. Okay, lalu saya sebut gitu. Jadi atas kata bagaimana nak memahami kewujudan alam ni dengan kita belajar sifat 20 untuk memahami wujudnya Allah Ta'ala, ni sipir dia lah. Yang sekali lalu saya sebut, makhluk dan pencipta makhluk berpisah tiada. Yang tu pun selalu saya sebutkan. Kalau kita istilahnya tengok makhluk, hanya jatuh hati ke makhluk, sabitkan makhluk, tak boleh hadirkan hati kepada pencipta makhluk, maksudnya kita telah gagal dalam prinsip mengenal Allah Ta'ala. Mudah Allah Ta'ala mudahkan kita semua tu, dan lembutkan hati kita untuk zikir ke dia, ingat ke dia, bertemu dengan guru-guru yang boleh pimpin kita ke jalan tu, insya-Allah. Soalan seterusnya, saya lihat masyarakat kita ramai yang tak mengaji akidah. Dia lah tu. Memang pun kalau saya nak sebut gini, tersedak syarah sikit dulu tentu kan. Betul ke memang ramai masyarakat kita tak mengaji akidah? Memang betul pun. Bila yang kita pergi mengaji? Bila yang kita pergi mengaji akidah secara khas? Orang ada kursus sembahyang ada, kursus kahwin ada, kursus komputer ada, kursus Excel ada, kursus Microsoft ada. Macam-macam kursus ada. Kursus memandu pun ada. Semua ada. Kursus haji pun ada. Kursus akidah. Kita, rata-rata kita orang Islam ni, memang dah rasa kita dah berakidah. Yang tu kan? Kita dah orang Islam hakiki. Dah tak ada apa dah perlu kita nak cari, nak belajar berakidah. Inilah kebanyakan tanggapan yang ada pada kita. Satu, kita tak belajar berakidah. Kalau ada kursus ya. Kalau ada kursus tauhid ke agak-agak apa orang datang. Bahkan saya kata gini lah kan. Macam saya punya video banyak dalam Ar-Rahman TV tu. Contohlah kalau saya sebut kan. Kalau bab ceramah, tambah kalau ada bab politik lah. Tapi Ar-Rahman TV tu tak banyak bab politik kan. Kalau jenis penceramah yang biasa-biasa, yang barrel-barrel ni, yang biasa-biasa ni, tambah yang apa tu, kartun apa, Ejen Ali ke apa, viewer dia kan, million bukan bilion, million, juta kan. Juta, tengok angka dia, Masya Allah, 8 juta, 9 juta, 10 juta, wish, Masya Allah. Saya nak sebab apa? Tapi kalau yang ajar tauhid, sifat wujud Allah Ta'ala, macam mana? Bolehlah, 300 tu ramai lah kalau saya punya video. Komen tu 200 tu, komen lah. Tengok pula, alah tajuk ni dah bisa dengar, sifat basar Allah Ta'ala. Sifat perkata Allah Ta'ala, sifat kalam Allah Ta'ala. Tak ada orang nak peduli je.
Tapi bila dia dengar, syok pula. Tapi takat tu je. Dia tak akan ada further untuk pergi. Untuk pergi lajak jauh lagi. Pasal apa? Pasal kita, rata-rata kita dah rasa kita punya akidah dah betul. Dia tak ada satu sentuhan, apa yang sebut, tak ada satu momentum nak sepak kita untuk bangun ni. Aku ni takkan tahap ni saja. Kita tak bertemu dengan orang-orang yang macam tu. Kalau bertemu nanti insya-Allah kot kan, kita boleh bangun tu. Mudah-mudahan Allah Taala bertemu dengan kita dengan sabab tu. Saya ni pun masih dalam belajar, ada guru lagi yang asuh kita. Saya pun kalau nisbah tuan-tuan dengar apa saya sebut ni, saya pun jadi sebab untuk tuan-tuan bangun. Saya pun perlu ada orang sebab lagi untuk bangun. Dan saya ngaji pun untuk guru duk sebut tuan, memang ambil pada Quran pun, yang tu yang Allah Taala sentiasa peringatkan kita, fadzakir wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Ni peringatan lah ni. Dan peringatan besar buat apa? Jawab sikit boleh tak? Buat apa peringatan paling besar? Tauhid lah. Semua ni nikmat datang pada Allah. Cuma kadang-kadang kita ni, bila kita dengar ada orang sentiasa duk sembang bab ketuhanan ni, sikit Allah. Nyampah aku. Macam kita tak ada, tak faham lah orang Ta'ala. Kadang-kadang ada perasaan macam tu tau. Kita ada gurur macam tu. Seolah-olah kita rasa, aku tahulah orang Ta'ala. Macam ubat. Allah, ubat ni tak bagi mudarat. Yang sebenarnya bagi manfaat mudarat ni Allah Ta'ala. Kita ni, ubat ni sabab je. Kita dengar tu, meluat aku. Macam aku ni tak tahu tauhid pula dia sebut. Macam aku banyak berdosa pula. Macam aku ni tak ada tauhid pula. Tuan-tuan, inilah syaitan, dia berjaya kecohkan kita dengan peringatan-peringatan macam ni supaya kita tak peka dengan bab kita. Sepatutnya macam mana? Masya Allah, baru aku sedar. Allah lah yang, dia lah dar, dia lah nafi'. Allah asyafi. La syifa'a illallah. Anta syafi. La syifa'an illa syifa'uka. Kalau nisbah sebutan syarak tu tuan, kita sepatutnya bila dia bagi peringatan tu, barulah istilahnya kita refresh balik akidah kita. Kita bukan benci. Tapi kata-kata kita bila diperingatkan dengan akidah, kita akan benci dengan peringatan tu. Apatah lagi membetulkan akidah yang salah, macam salah pi apa tu, dibetulkan, la yubsar. Bahkan kalau kita sebut bukan bab-bab tu lah, yang tu sekali kita sebut orang marah sangat, saya sebut tentang bab-bab tu. Bab biasa yang kita dah sebut, yang sepatutnya kita sama-sama kita ni pun, kalau sebut bab tu, ada orang kata, apa dia sebut sikit-sikit bab Tuhan. Tak ada nak bahas lain ke? Masya Allah, tuan-tuan, kita punya kehidupan besar sekali ialah bab Tuhan. Orang Ta'ala tak datang Nabi dan Rasul, melainkan nak ajar kita la ilaha illallah tu, nak memulihkan fahaman kita ke Allah Ta'ala, nak mengisbatkan Allah saja ada uluhiyah, makhluk ni tak ada sifat uluhiyah sama sekali. Ada pelajaran besar di situ. Jadi saya syarah sikit di situlah yang kata ramai yang tak mengaji akidah. Kalau mengaji pun tuan-tuan cuba senarai tengok tuan-tuan mengaji bila mengaji kita apa khatam, guru siapa, apa pelajaran yang kita dah ikuti, kitab mana khatam, dan apa konten daripada kitab tu, dan apa pencapaian yang tuan-tuan dah sampai dari sudut akidah. Itulah kan. Soalan-soalan macam tu mencabar kita. Kalau tuan-tuan kitab untuk nak jumpa, macam mana? Itulah bahasa mudahnya. Dan tak tahu apa itu akidah pun. Saya tukar baca itu, tapi saya baca itu saya jadi syarah tu saya. Pasal memang tepat apa yang dia sebut tu. Semua mengaku mereka adalah orang Islam. Memanglah takkan nak mengaku kafir kan? Bahkan bukan saja mengaku Islam, mengaku iman. Tetapi tak tahu dan tak mengaji sifat 20. Soalan saya, ni soalan lah. Wajibkah mengaji sifat 20? Dan cukupkah dengan keadaan masyarakat kita sekarang? Saya rasa saya syarah macam tu, dah ada jawapan dah tu. Di atas soalannya, wajibkah mengaji sifat 20? Tu nak ngaji apa lagi? Yang itulah mudah. Nak ngaji apa lagi? Memang formula yang telah dirumuskan oleh ulama untuk kita mengaji, nak mengenal bab akidah ni, yang telah dirumuskan semudah-mudah rumusan dah. Istilahnya, rumusan yang paling mudah, yang very simple. Angka 20 ni. Walaupun ada orang petikai kata dia, tak ada dalil mengatakan sifat Allah Ta'ala ni 20 je. Memang bukan ada dalil sebut sifat 20. Ni sifat Allah Ta'ala 20 saja, ataupun atas kaedah Puan Syari 13 saja. Memanglah. Tak ada gitu. Tapi angka tu siapa yang buat? Siapa yang buat rumusan? Siapa yang istilahnya
dia telah memberi satu ringkasan dengan kita belajar, walaupun dengan angka yang seringkas ni, kita dah faham dah seluruh bab dalam bab ketuhanan, insya-Allah. Betul tak? Memang benda tu memang tak dinafikan. Walaupun kita tak belajar Asmaul Husna, semua Asmaul Husna 99 tu, kita belajar takat sifat 20 ni je. Kita faham semua. Boleh faham semua. Pasal kata sifat 20 yang kita belajar ni, atas pembagian ulama, atas sebut sifat Allah Ta'ala ni, dia ada sifat zat, ada sifat af'al, ada sifat fi'il, ada sifat infial. Maksud sifat zat ni, nak menunjukkan sifat ni memang sabit di zat Allah Ta'ala. Itu yang sifat ma'ani tu, kudrat iradat ilmu hayat sama Allah Ta'ala. Ada sifat tu dia panggil sifatul af'al. Sifatul af'al ni apa? Sifat ni nak menunjukkan perbuatan Allah Ta'ala. Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Razik, Al-Hakim, Al-Badi'. Yang ni nak menunjukkan af'al Allah Ta'ala. Dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat apa? Al-Bari. Dia Al-Ghaffar. Apa dia buat? Dan ada sifat yang dipanggil sifat infial. Sifat infial ni, dia adalah memang nisbah pada sifat Allah Ta'ala. Nama tu pun nisbah pada Allah Ta'ala. Tapi seolah-olah bukan Allah Ta'ala mutlak daripada dia. Seolah-olah dia memiliki sifat tersebut, perbuatan tersebut, seolah-olah macam kesan daripada makhluk buat sesuatu, dengan sebab tu dia ada sifat tu. Allah Ta'ala ni Ghaffar. Tadi pun saya dah terajak masuk bab sifat tu. Ghaffar ni terjemah mengampun. Mengampun ni macam mana? Hamba minta ampun, Allah Ta'ala mengampun. Allah Ta'ala ni mujibut doa. Dia memperkenankan permintaan hamba dia. Jadi seolah-olah faham tu apa? Yang menyebabkan perkenan tu apa? Hamba tu. Dia minta, Allah Ta'ala bagi. Sedangkan sebenarnya nak bagi kita minta pun Allah Ta'ala yang bagi. Macam mana pun dinisbahkan pada Allah Ta'ala perbuatan yang macam tu. Yang tu atas namanya sifat infialiyah. Tu ada pelajaran dia. Tuan-tuan. Macam mana pun atas saya nak sebut tu adalah asalnya tadi kita dengan belajar, walaupun hanya belajar sifat 20 tu dengan pembahagian apa sebut ulama dan pengkelasan dia. Cuma yang tu pun saya sebut bukan first level lah kita belajar kan. Tapi memang dalam pelajaran sifat 20 pun, bila kita belajar tu, kita akan boleh faham semua dalam bab ketuhanan. Apa yang sepatutnya kita kena faham dan bersihkan dia, nyahkan dia daripada apa yang tak sepatutnya daripada dia. InsyaAllah. Jadi atas kata wajibkah belajar? Memang wajib. Dan kalau orang tak nak belajar dengan sifat 20 ni, dengan soalan mudah, kau nak belajar apa? Kau nak belajar apa? Nak kenal Tuhan tu, nak belajar dengan kaedah apa? Yang tu yang semalam kita ada sebut. Kami belajar dengan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Yang tu pun saya syarah masuk tu sikit panjang lah kan. Macam mana pun nak sebut gini, dengan apa yang kita tengok depan kita. Bila orang yang mengaji dengan kaedah macam tu, apa kita tengok kesan yang terhasil daripada yang dia belajar bab ketuhanan, dengan sebab hanya belajar uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dengan bahasa dia sebut mudah apa dan sebagainya. Tapi sejauh mana pencapaian dia dalam bab ketuhanan? Sejauh mana faham dia dengan la ilaha illallah? Bahkan pengalaman saya mengaji, tuan, apa dia nak sebut begini. Ada saya mengaji untuk guru duk ajar dalam bab akidah ni. Kadang pelajaran bukan ajar pelajaran yang kita dah mengaji 3-4 tahun. Dia ajar pelajaran pertama. Pelajaran pertama macam mana? Kata dia bagi soalan maut macam ni, tuan. Cuba engkau cerita sikit apa engkau faham pada la ilaha illallah. Kita boleh terjemah lah. Jadi Tuhan yang sembah melainkan Allah, Allah yang kita sembah. Apa? Itu je. Kita boleh dekat tu je lah. Kalau boleh dekat tu, soal. Cukup ke kita punya pahaman dalam bab ketuhanan ni? Itu. Atas soalannya pun, cukupkah dengan apa yang kita dah belajar dengan masyarakat sekarang? Satu, ulama' dah ajar sifat 20 tu pun, macam mana pun nak sebut, kita dah cukup ke? Memang tak cukup. Pasal satu, tak pergi belajar pun. Kalau belajar pun, hanya belajar first level, second level, tak belajar sampai pada apa level yang sepatutnya dicapai.
Bahkan ada yang tak ada belajar langsung, bahkan ada yang membenci, ada yang mengkritik lah tu. Yang takut kalau saya sebut itu. Jadi atas kata dah cukup ke? Saya kata saya belum cukup. Walaupun dah belajar sifat 20, khatam berapa kitab dah, nak mengaji dengan arwah Tok Guru dulu. Dengan mengajar pun berapa kali khatam kitab dah mengajar dah. Cuma dah cukup ke pencapaian macam tu? Allah terlalu dhaif tuan-tuan untuk kita nak mendakwa pencapaian yang telah kita dapat. Yang tu yang nisbah belajar kena belajar. Jadi yang menyebabkan jadi tak sempurna tu pasal apa? Pasal kita kadang-kadang hanya belajar teori, tapi guru yang nak bawa kita untuk praktikkan tauhid ni macam mana? Yang tu yang selalunya tak ada. Khasnya kita zaman sekarang lah. Guru yang betul-betul nak bawa dan bimbing kita untuk istilahnya nak amalkan pelajaran tauhid yang kita belajar. Contoh bab akidah mudah. Makhluk tak beri bekas, Allah saja beri bekas. Macam mana nak bawa dalam kehidupan seharian? Memang kita biasa dengar kan, makhluk tak beri bekas, Allah saja beri bekas. Macam mana nak lalui kehidupan 24 jam ni? Nak bawa tauhid tu, macam mana nak apply kan? Makhluk je beri bekas, Allah saja beri mudarat dan manfaat. Macam mana nak apply kan? Dia punya statement ada. Memang kita pun biasa dengar dah, Allah saja dar dan nafi', Allah Ta'ala saja. La dar wa la nafi' illa Allah. Memang kalau kita biasa belajar tauhid, kita akan dengar perkataan-perkataan macam ni. Beri manfaat semua pada Allah Ta'ala. Tapi dalam kita dah melalui kehidupan seharian, 24 jam kita lalu ni, sejauh mana yang kita memang dapat merasakan manfaat dan mudarat tu pada Allah Ta'ala, yang dapat manfaat hadir hati ke Allah Ta'ala, dapat mudarat pun hati tu hadir ke Allah Ta'ala, faham ni datang pada Allah Ta'ala, dan dapat mudarat ni, dia ada hikmah dan rahsia dia, kewajipan kita tak sabar, ada perjalanan pula sabab-musabab yang kita kena buat, atas nama usaha ikhtiar, apa yang ditaklif tak taklif itu. Ada pelajaran besar situ. Nisbah ilmu dia, dan macam mana nak praktik dia, dan macam mana nak rasakan hebatnya Allah Ta'ala itu. Di atas soalan kata, cukup ke? Memang banyak lagi tuan-tuan kena belajar. Memang banyak, bukan banyak lagi, banyak sangat lah. Kan? Kalau kita faham situasi inilah, kita akan mengiktiraf dan mengakui sebenarnya memang betul kita sedang berada di akhir zaman. Memang betul Rasulullah isyarat akhir zaman ni Allah Ta'ala akan matikan ulama'. Ulama' mana ni? Ulama' yang nak ajar kita untuk takarrub pada Allah Ta'ala macam ni. Memang sikit. Ceramah ramai. Pura-pura macam ni. Pensyarah universiti ramai. Boh PhD ramai. Doktor-doktor ramai. Doktor, hatta doktor dalam pengajian Islam sekalipun. Ilmu tafsir, ilmu hadis ramai. Tapi betul-betul nak ulama' yang gerun hati dia dengan Allah Ta'ala. Betul-betul hati ni memang kasih pada Nabi SAW. Sentiasa basah mulut berzikir pada Allah Ta'ala. Fikiran ni tak pernah lekang daripada Allah Ta'ala. Nak cari ulama' Rabbani macam ni cukup payah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita dengan guru-guru macam ni, ulama'-ulama' macam ni. Kalau kita tak dapat sempurna macam dia pun, dapat jadi anak murid dia pun jadilah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita. Rasa saya jawab soalan tu. Atas nama wajib, ya. Cukupkah dengan keadaan masyarakat kita sekarang? Tentu tak cukup. Sikit lagi kalau saya tambah ni. Cukup ke ngaji khatam satu kitab? Daripada tak ada tu, biarlah ada satu. Dah satu kitab. Saya dah mengaji berpuluh kitab. Mengajar pun dah khatam. Ada kitab sama, ada yang tak sama. Berpuluh kitab. Habis. Memadai? Saya pun kata belum memadai. Walaupun dari sisi konteks ilmu ada benda yang kita biasa dengar bahas apa. Boleh bahas, boleh sebut. Tapi kita sendiri kenal siapa kita dan pencapaian yang kita boleh sedar di mana kedudukan kita dengan sepatutnya apa yang pencapaian tauhid yang kita kena capai. Nak tanya soalan, apakah makhluk yang pertama dizahirkan dari maklum Allah Ta'ala? Yang ni pun ada kelahi macam-macam lah ni hal kan. Tapi atas kaedah yang saya duduk mengaji, terima sanad daripada Tok Guru, ambil intipati daripada seluruh Al-Quran dan Hadis, atas soalan kata apa makhluk yang pertama dizahirkan daripada maklum Allah Ta'ala. Istilah maklum Allah Ta'ala ni daripada ilmu Allah Ta'ala. Sedia faham Allah ni sabit zat dia dan sabit
pada dia segala sifat-sifat kamalat. Yang ni asas akidah yang dia ajar kita kan. Apa sifat kamalat ni? Segala sifat kesempurnaan yang tu melayakkan dan menyempurnakan ciri dia sebagai Tuhan, itu adalah sifat dia. Banyak mana? Infinity. Tak ada siapa yang boleh menghinggakan dia. Jadi kita belajar 20 tu, itulah rumusan daripada nas yang dah ada, dengan ringkas yang ambil parti, ni dia punya kesimpulan dia, rumusan dia yang telah disebut oleh ulama. Jadi atas saya nak sebut tadi, kalau kita faham siapa Allah Ta'ala dengan kesempurnaan dia, dan makhluk yang apa yang dia nak jadi ni, semua dalam ilmu dia. Sedia maklum tu. Mesti ambil belajar cara faham yang tu. Saya nak sebut ni dalam bentuk faham, tafaqquh kan. Nak sebut satu-satu nas apa-apa panjang kan. Pasal setiap nas kalau sebut pun ada khas dia, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal, nak selesaikan tu, masya-Allah. Bukan senang. Dan saya nak sebut satu ayat Quran dengan mudahnya yang para ulama duk sebut, dan yang tu mendalilkan atas kata siapa sebenarnya makhluk yang dizahirkan oleh Allah Ta'ala daripada ilmu dia. Siapa sebenarnya makhluk yang mula-mula sekali? Atas soalannya, mula-mula sekali, siapa? Saya ngaji Tok Guru sebut dengan mudahnya. Siapa makhluk tu? Tentulah makhluk tu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad mana? Muhammad yang lahir daripada ibu dia Aminah, ayah dia Abdullah kan? Itu Muhammad jasad dia. Muhammad jasad. Adapun Muhammad yang makhluk mula-mula Allah Ta'ala bagi jadi ini, atau istilahnya disebut apa dia? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal memang kedudukan Rasulullah ni ada beberapa ayat Quran mengisyaratkan Rasulullah nur. Allah pun dia bahkan ada satu surah nama surah Nur. Nur. Nak faham tentang mana ni? Yang kata Nabi Muhammad ni ada istilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pun atas ada nama surah dalam Quran, ada surah Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Dan Allah ni dia ialah nurun ala nur. Jadi nur Allah satu, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad adalah makhluk. Muhammad adalah makhluk. Allah ialah Allah. Tapi nur Allah jangan faham Allah adalah cahaya. Kalau nak ikut kaedah yang salafi tu, kata macam mana orang Ta'ala kata, orang Ta'ala cahaya lah. Tapi tak pernah pun kita dengar cakap gitu tak. Memang tak faham macam tu, sangat bagus. Memang bukan macam tu pun fahaman ni. Nak syarah tu pun panjang, cuma saya nak sebut. Nak ambil faham daripada ayat tentang nur tu satu. Dan isyarat pada ayat Quran, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, kata orang Ta'ala, kami akan angkat sebutan kau, wahai Muhammad. Jadi makhluk yang semestinya paling mulia di sisi Allah Ta'ala, dan istilahnya yang mestilah kedudukan paling tinggi di sisi Allah Ta'ala, nisbah kedudukan dan nisbah penciptaan, bahkan tak diciptakan semua makhluk yang lain ni melainkan kerana dia. Dia disebut dengan istilah dia sebab likulli maujud. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang tu pun antara ayat-ayat yang menyokong tafsir atas tafsir ayat Quran lain untuk menghuraikan siapa dia makhluk yang mula-mula Allah Ta'ala bagi jadi ini. Ada isyarat Quran, laqad ja'akum minallahi nurun, datang pada kamu ni nur. Siapa nur tu? Masyhur kata ulama tafsir, nur dia kendaki itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nisbah dia datang dengan jasad dia satu hal. Bahkan sebelum dijadikan makhluk ni, memang dalam maklum Allah Ta'ala makhluk paling mulia yang dia memang dia nak bagi jadi azali lagi. Dan dengan pelaksanaan Allah Ta'ala di akhirat esok, memang makhluk paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan nisbahnya dengan sebab dialah Allah Ta'ala jadikan seluruh alam ni dan segala pentadbiran yang ada ni, itulah nur Nabi kita Muhammad SAW. Yang ni yang diajar oleh Tok Guru dan para ulama. Umum fahaman kepada makhluk yang pertama dicipta oleh Allah Ta'ala ni. Yang itulah hasil antara ulama kita syarah, itulah datang kat kita ajar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan syahadah La ilaha illallah ni, Muhammadur Rasulullah ni, bila lagi? Nabi Adam pun La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Datang je malaikat Jibril pun La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Muhammadur Rasulullah ni ada dua bab
yang masyhur disebut oleh para ulama kita, yang kita kena faham, tahu mana? Ada Muhammad Rasulullah tu, ada Muhammad jasad Nabi Muhammad tu, dan ada dipanggil Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila faham-faham macam ni, jaga ada fahaman-fahaman yang dia mensyarahkan dengan syarahan yang tergelincir daripada fahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan macam mana saya sebut ni. Yang tergelincir tu salah ambil. Pasal memang ada fahaman tergelincir. Macam mana orang tergelincir fahaman Ar-Rahman al-Arsyis tu? Memang ayat Quran. Tak ada orang betul-betul beriman memang tak akan menafikan ayat Quran. Memang sabit istiwa. Tapi ada yang tergelincir mengistilahkan istiwa tu apa? Jadi ambillah pahaman betul. Nabi Muhammad ni ada Nur Muhammad. Bahkan telah dinasyid-nasyid dan dinazamkan oleh para ulama kita. Antara nasyid tu Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Kenapa tak sebut Muhammad saja? Nur Muhammad. Maksudnya ada pahaman tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Begitu juga ada nazam-nazam yang disebut dengan Rabbi khalaq toha min nur. Maksudnya Allah Rabbi, Allah ni Tuhan kita ni, dia khalaq toha. Dia telah mencipta. Toha ni salah satu nama Rasulullah. Cipta daripada apa? Min nur. Nur ni, hakikat nur ni apa? Dia bukan nur malaikat tu. Bukan. Tapi istilahnya nur. Bahkan nazam-nazam yang kita biasa dengar, anta syamsun, anta badrun, sama? Anta nurun fauqa nuri. Puji Rasulullah tu, Rasulullah adalah nur, fauqa nur, nur di atas nur. Nur apa? Rasulullah di atas nur ni. Dia adalah nur di atas nur Quran. Pasal dia datang bawa Quran. Quran adalah nur. Yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Nur. Memang banyak ayat-ayat menceritakan tentang cahaya ni. Memang cahaya ni jadi satu unsur untuk menunjukkan dengan sebab dia zahir benda lain. Dengan sebab Rasulullah zahir makhluk. Sebab Allah, zahir makhluk. Sebab Quran, nyata, zahir, hak dan batil. Itu nur. Tak sebut tan nur tu. Satu, banyak istilah-istilah dalam syariat kita, bahkan bab nama pun, cerita tentang nur ni. Apa? Umum nur, apa? Nuruddin. Tak sebut nur tu lah kan. Diyauddin, Qamaruddin, Najmuddin, Syihabuddin, Syamsuddin. Matahari, bulan, bintang. Semua cerita tu, dia cahaya, din, agama. Semua dengan bahasa unsur-unsur cahaya ni. Untuk Syamsuddin ni dia matahari ya. Maksud tu perlu dipaham. Kenapa penamaan tu, di atas, orang kata apa, nak ambil berkat dan tabaruk, di atas nama, mudah-mudahan dia jadi cahaya, dia jadi penunjuk. Penunjuk tu, penunjuk macam mana? Yang tu, asal nak sebut, pada istilah nur pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Ya. Yang saya ngaji ada sebahagian definisi yang disebut oleh Datuk Guru ulama kita. Maksud nur tu bihi yadhharu syai'. Dengan sebab dia nyata setiap benda yang lain. Sehingga ada guru yang syarah ni, dia kata dalam kitab, saya tak mengaji kitab tu, tapi dia sebut kitab Mishkatul Masabih ke apa. Dalam syarah bagi kitab Mishkat tu, dia syarahkan nur ni macam mana. Allahu nurus samawati wal ard. Nur ni apa? Nak bagi faham nur kan. Allah nurus samawati wal ard, bukan Allah Ta'ala cahaya. Subhanallah. Mesti ada makna. Inilah ayat tu mutasyabihat. Satu, kalau ada orang kata Allah Ta'ala kata dia duduk atas aras, kita beriman je duduk atas aras. Kau beriman lah, tengok Allah Ta'ala cahaya. Allah Ta'ala cahayalah, cahaya yang layak dengan Allah Ta'ala. Cahaya yang layak bukan cahaya lah. Sekali lalu ke sana. Saya tak boleh saya sebut tu, dia mesti nak perbetulkan statement tu kan. Yang nak sebut tentang syarahan ulama, tutup guru saya duduk ngaji tu, antaranya dia kata, kalau katalah kita ni gelap, kita buat keluar seketul batu, adakah dengan sebab batu ni boleh nampak sekeliling? Tak boleh lah. Okay. Tu batu. Kita upgrade sikit. Satu lagi. Yang kedua. Ambil bara api. Ambil bara api. Ni gelap semua ni. Gelap kelamat ni. Ambil bara api. Nampak tak sekeliling? Nampak apa? Nampak bara api tu. Nampak bara api ya. Tapi sekeliling tak nampak. Tapi bara api tu kita nampak lah. Pasal dia sendiri
dia ada tapi dia tak boleh menzahirkan hak lain. Dia zahir. Tapi kalau buah pilah lampu, bulb kan, nyala. Apa jadi? Dia tu, dengan sebab dia, hak lain tu ada. Bahkan tak boleh nak tengok dia. Tak boleh nak tengok dia. Bahkan kita hanya boleh tengok siapa sekeliling dia. Pasal apa? Inilah nur. Itu bandingan, misal. Untuk faham nur tu. Satu, kita atas tadi soalan tentang wujud tu, kita duk rasa wujud alam. Tak boleh pandang siapa yang menjadikan alam. Itulah nur. Dari sudut tak mana? Tak boleh nak pandang dia. Jadi tak boleh pandang tu, pandang dengan mata yang mana tak boleh. Tapi boleh capai dengan pelajaran-pelajaran yang kita ulama kita dua ajar dengan kaedah lazim malzum. Saya sebut makhluk dengan khalik tak berpisah, tiada apa macam-macam istilah ulama kita sebut. Bayang-bayang dengan tuan punya bayang. Apa yang sepatutnya kita kerja makhluk ialah makhluk. Kita nak capai kepada khalik makhluk. Ini adalah misal-misal yang disebut oleh ulama untuk memahamkan keadaan itu. Jadi asal saya nak syarah tu tentang nur tu lah. Jadi nur tu dengan mana bihi yazharu kullu syai. Dengan sebab dia nyata sesuatu. Jadi Allah sebab dia barulah ada makhluk. Dan datang Nabi Muhammad pun, Nabi Muhammad ni qad ja'akum minallahi nur. Dikatakan Nabi Muhammad nur pasal apa? Pasal dengan sebab dia orang Taala zahirkan makhluk lain. Tapi Muhammad tetap makhluk ialah makhluk. Tapi ada kedudukan nur tu pada dia. Jadi atas soalan makhluk pertama, yang ni pegangan kebanyakan ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Ada satu orang ustaz kata, sifat 20 tidak ada pada zaman Nabi. Dia perkara baru. Perkara baru ni bid'ah kot. Bahasalah ni orang panggil. Soalan saya, adakah sifat 20 ni sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ni semalam pun saya dah sebut. Sifat 20 ni kalau atas soalan, adakah pada zaman Rasulullah? Ya, ada. Apa yang adanya? Konten dia tu ada. Satu atas apa yang para ulama dah syarah kat kita, semua pelajaran agama yang diajar kat kita, yang sepatutnya itu yang kita kena belajar ni, sebenarnya dah ada zaman Nabi SAW lagi. Sama ada bab akidahnya, bab fiqahnya, bab tasawufnya, apa saja, bab tajwidnya, nahu ke sarahnya. Dah ada dah seawal-awal zaman Nabi SAW. Pasal daripada yang ada zaman Rasulullah lah yang boleh bawa ke kita. Cuma pada zaman Rasulullah, dia tak ada dengan istilah. Itu je. Apa yang ada kat kita ni datang dengan istilah. Datang dengan istilah. Dan yang mengistilah dan menghuraikan dan istilahnya mengeluarkan khazanah ilmu tu daripada Rasulullah dan zaman dia, Quran, hadis ni. Siapa dia? Para ulama lah. Mereka ni lah tolong keluarkan ilmu tu dan memberikan pengistilahan pada kita untuk kita boleh hadam apa yang ada pada zaman Rasulullah tu. Andai kata kita diberi bahan mentah Quran dan hadis untuk nak hadam apa yang ada pada Rasulullah, nescaya tak mampu. Memang tak mampu. Satu, kita tengok kalau ada golongan yang dia kata kami nak pegang dengan Quran dan hadis, kita boleh lihat berapa tak ada kemampuan pada mereka untuk memahami Al-Quran dan hadis. Dan kita akan dapat lihat mereka jadi pemecah belah masyarakat. Pasal apa? Dia rasa dia hebat nak jadi pejuang, nak menegakkan Al-Quran dan Sunnah, tapi dia memecah belahkan masyarakat pasal dia tak ada keupayaan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut. Jadi asal soalannya, adakah memang sifat 20 ni dah ada zaman Nabi? Ya, konten dia dah ada. Konten dah ada. Allah. Kalau atas soalan itu, saya jawab itu je lah. Cuma kalau saya panjangkan sikit, macam mana kita belajar Quran. Jadi saya mengaji pun guru buat misal gitu. Saya buat misal itulah juga bahasa kita ambil boleh tok guru yang tu dia ajar kita cara berfikir. Rasulullah ada tak dia ajar? Mari kita baca Quran. Ni Quran turun kat aku yang tulis apa satu hal. Dia ajar ni hamzah wasal, ni hamzah qata'. Dia ajar. Ni wasal, ni waqaf, ni ibtida'. Dia ajar apa? Ni ma'rif, ni sukun, ma'iwat, ma'lin. Dia ajar apa? Yang ni kiraat Nafi', ni kiraat Ibnu Amir, ni Abu Ammar, yang ni Kisai, yang ni Khalaf, ni Khalad. Ada? Mana ada istilah itu?
Ni sembahyang dengan kaedah mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Memang Rasulullah bukan dia ajar gitu. Rasulullah dia ajar dengan cara tadamun. Maksud kandungan tu semua ada. Dan wallahi, apa yang diajar oleh para ulama kita dengan atas nama perjalanan Ahlussunnah wal Jamaah, mengikut perjalanan tauhid dia, perjalanan fiqh dia, perjalanan tasawuf dia, begitu juga ilmu-ilmu alat yang lain yang disebut oleh para ulama kita, semuanya adalah ambil daripada ajaran Nabi SAW. Hatta kalau kita kata nahu, Rasulullah dia tak pernah ajar fa'il, misalnya. Dia bukan ajar fi'il madhi, fi'il mudhari'. Tapi ada tak fi'il madhi, fi'il mudhari' sama Rasulullah? Siapa kata tak ada tu memang kau tak kerti, kau ketinggalan maklumat lah. Ada tak Rasulullah ajar tasawuf? Ada tak Rasulullah ajar tasawuf? Atas nama subjek tak ada lah. Ada tak Rasulullah ajar matematik? Itu kan? Ada tak Rasulullah ajar sains? Itulah, sama kan? Takkan Rasulullah tak ajar ilmu astronomi. Tapi hari ni kita belajar ilmu astronomi. Mana ada? Kita belajar hari ni embryologi. Ada tak embryologi? Ada. Maksudnya ada lah. Walaupun tak ada subjek khas zaman Nabi. Tak ada. Tapi kandungan Quran semua ada. Cuma tak ada, pada zaman awal-awal Islam dulu tak ada dengan istilah-istilah lah. Zaman lah ni istilah-istilah. Jadi entah kita belajar sifat 20 ni, satu, apa yang telah diringkaskan oleh para ulama kita, memang kita tak ada syak sedikit pun tentang sifat 20 ni. Pasal apa? Dia memang adalah intipati yang memang telah disebut oleh para ulama kita, yang memang ambil daripada apa ajaran Nabi SAW. Rasulullah ajar tak? Memang Allah Ta'ala kuasa, makhluk semua lemah. Ambil pahala daripada Allah Ta'ala, huwal ghani. Allah Ta'ala ni zul quwwatil matin. Makhluk ni dhaif, fuqara ila Allah. Ada ayat Quran itu. Itu salah ke ajar Allah Ta'ala ni kudrat. Makhluk ni ajiz, mustahil Allah Ta'ala lemah. Yang lemah ni makhluk. Nampak kuasa ni, zahir nampak kuasa. Sebenarnya bukan makhluk yang kuasa, Allah yang kuasa. Allah Ta'ala zahirkan kat makhluk, rasa macam makhluk. Rasa macam aku yang kuasa. Kita duduk berjalan, rasa aku yang berjalan. Sedangkan Allah yang beri kedekat pada aku berjalan. Satu dia ajar, kat kita la haula wa la quwata illa billah. Kita diajar dengan abra'u min hauli wa quwati ila haulika wa quwatika ya Allah. Aku berlepas diri daripada keupayaan dan daya yang ada pada aku kepada daya dan upaya daripada engkau ya Allah. Aku nak pandang la haula wa la quwata illa bik. Melainkan dengan engkau yang beri semua ni kat aku ya Allah. Yang tu pelajaran yang diajar oleh ulama tauhid kita. Jadi semua tu rumusan ringkas dia ambil mana? Pelajaran sifat 20. Baik. Betul, yang ni kena deep thinking sikit lah. Kalau orang yang memang tak suka ni, dia kata macam-macam lah. Yang ni juga saya ngaji, Tutup Guru tersebut, dia kata orang tak suka ni, dia macam orang buta. Matahari terang menerang pun, dia kata apa? Gelapnya alam ni. Betul ya. Sudah Allah Ta'ala sinarkan hati sanubari kita. Nampakkan kita apa yang hak tu adalah hak, yang batil tu ialah batil. Amin. Kita dah lama hafal sifat 20 tetapi masih tak terkesan dalam hati apabila menyebut kalimah Allah. Bagaimanakah untuk memperbaiki permasalahan ini? Bergurulah. Semudah. Bergurulah. Dengan majlis macam kita buat macam ni, orang kata tak ada akar, tak ada rotan, akar pun berguna. Macam mana pun bila tak ada rotan, akar berguna. Saya ngaji ada sahabat-sahabat saya buat lawak, tapi kalau akar tu tongkat Ali, pakai cari pula. Orang tak cari pula rotan. Pula. Ya, memang macam tu. Dia jadi gitu. Tambah zaman kita lah ni, orang kata dah tak ada akar, tali repiah orang pakai. Buah pergi tu. Tu yang ambil tali repiah itu. Tali repiah bukan tali baru lah tu, tali reput pula tu. Ini masalah ni. Yang rotan asal tak dipakai. Itulah kan, kalau nak sebut itu. Macam mana pun yang kita nak cari, apa yang sepatutnya kena cari itulah. Jadi, atas kata bagaimanakah nak memperbaiki permasalahan ni? Yang ni yang terus nak belajar. Cuma, wajib atas kita mengenal pasti adakah sumber yang kita belajar ni daripada memang sumber dia. Yang sepatutnya kita ambil ilmu tersebut. Yang tu memang kena take alert lah. Bahkan kita memang ditaklifkan macam tu. Ada orang kata aku ambil orang ni, aku dengar orang ni padan dah. Contohlah misal kan. Kewajipan kita kena mengenal pasti yang hak itu ialah hak, yang batil ialah batil. Wajib ditaklif kat kita untuk istilahnya mengenal. Tambah kita dah Islam. Kalau orang kafir, dia kena sampai suruh orang Islam sampaikan ajar kat dia, baru dia ditaklif. Kita orang Islam ni, walaupun kita beranakkan di kalangan orang jahil berdengung sekalipun,
taklif atas kita sebagai orang yang daripada keturunan Islam untuk kita pergi belajar, mengenal pasti apakah dia ajaran sebenar yang kita boleh mencapai visi dan misi kehidupan untuk liya'budun ke Allah Ta'ala, untuk menzahirkan keabdian diri kita pada Allah Ta'ala. Supaya sentiasa boleh hidup dalam keadaan beribadat pada dia. Menzahirkan keberhajatan kita pada dia. Dan kewajipan itu adalah fardu ain. Pastikan siapa dia guru yang boleh bawa kita ke arah itu. Jadi atas soalan kata bagaimana nak memperbaiki ni, belajarlah benar dan pastikan guru kita ialah betul. Siap. Kalau saya sebut yang ni, tuan-tuan belajar jadi doktor tapi pergi belajar kat Mak Gian duduk bawah jambatan tu. Pergilah. Betul. Semua yang tu orang faham kan. Tu orang takkanlah kami bodoh pergi belajar. Tapi berapa ramai orang yang dalam bab akidah ni dia belajar dengan orang yang bodoh-bodoh tu. Oh, kasar sikitlah. Kau cakap yang tu kau marah. Siapa bodoh tu? Tuan tengoklah siapa dia bodoh tu. Kalau kita suluh dengan deep thinking, memang boleh juga. Cuma ada orang dia kata, kami pun ingat tak thinking ke? Tengok habis-habis. Habis-habis lah. Semaklah betul-betul. Allah. Adakah cara lain untuk kenal Allah Ta'ala selain daripada mengaji sifat 20? Kalau ada, tunjuklah. Tengok. Tunjuklah. Saya sudi nak mendengar. Tapi yang saya duk dengar, yang orang mengaji lain daripada kajian sifat 20 untuk kenal Allah Ta'ala, biasanya tak kesampaian. Tak sampai. Kasar sikit lah sebut tu kan. Betul ke tak sampai? Memang tengok tak sampai. Bahkan dia gagal untuk mengenal pasti wujud dia pun dah gagal lah. Tak percaya tuan-tuan pergi jumpa buah pilihan kan. Ustaz-ustaz yang tak mengaji sifat 20 ni. Memang benci sungguh sifat 20 ni. Buah pilih tu. Kan kita semalam kita bicara tentang ada tuduhan provokasi dia kata orang daripada Aristoteles lah, Socrates lah apa dan seumpamanya falsafah Yunani lah. Baiklah, tuan-tuan pergi belajar dengan orang yang memang tak mau langsung belajar sifat 20 ni. Tak kata dia mengaku dia belajar daripada Al-Quran dan Hadis. Tuan-tuan tanya dah faham betul-betul bab wujud tu. Dan tuan-tuan ambil faham kat dia, la ilaha illallah, tuan-tuan tanya elok-elok. Apa yang dia faham? Yang boleh membuatkan tuan-tuan ni bila sebut Allah, tuan-tuan akan rasa seronok, sedap, lazat, gerun, semua datang situ. Hebat. Memang boleh itu. Tuan-tuan pergi ngaji kat dia bagi dapat. Dan apa yang tuan-tuan dah belajar dengan dia. Saya sebut ni kasar sikit, macam nak mencabar. Tapi atas saya sebut tadi, ada ke cara lain? Tunjuk. Pasal dah tengok dah, ada orang yang belajar dengan cara lain, tak jumpa. Bahkan saya kata gini, kalau belajar sifat 20 pun belajar dengan biasa-biasa je. Macam tu kot saya sebut. Yang kita tak sampai level yang sepatutnya yang kena capai. Memang tak akan mencapai misi dan visi kita belajar sifat 20. Saya sebut gini lah kan. Bahasa mudah. Ni nisbah belajar. Tuan-tuan belajar SPM, sampai SPM je. Memang ikut pelajaran arus perdana kan. Boleh jadi doktor pakar bedah. Jawab. Kau belajar tak? Belajar? Kenapa tak boleh jadi pakar bedah? Kan dah dapat SPM. Jawab. Tak belajar pada level yang sepatutnya, selepas tu further information dia tak dapat. Jadi belajar SPM ni apa? Very common knowledge lah. Tu pun gagal lah ramai lah. Saya nak sebut tu sebab buat bandingan basic. Benda basic kan. Basic. Itu saya sebut basic dalam bab pelajaran. Basic dalam bab saraan hidup. Tuan-tuan sebulan berapa pendapatan? Boleh itu kan. Boleh beli Ferrari? Saya pun tak boleh beli. Kenapa tak boleh beli? Kenapa ada orang boleh beli? Kita hanya kehidupan yang basic aja. Kehidupan basic. Bukan pula dorongan untuk suruh menjadi orang kaya kejar dunia. Bukan maksud saya macam tu. Saya nak sebut, kita hanya dapat hak basic. Kalau dengan SPM pun masih basic, tu pun ada orang, ramai orang gagal SPM. Sedangkan SPM tu bukan saya tanya matematik tambahan. Saya bukan tanya pelajaran sains, fizik, kimia, biologi. Bukan tanya ilmu perdagangan, ilmu perekonomian, apa-apa tu. Ajar apa? Bahasa Malaysia pun gagal. Nak faham D buah dekat, buah jauh pun tak erti. Tak pandai. Nak bagi satu ayat fakta bahasa Malaysia pun macam mana nak faham kesalahan-kesalahan gramatikal dalam bahasa Malaysia. Kan? Para guru. Mana betul? Yang tu pun tak boleh. Nak memahamkan macam kita bicara semalam. Dengan kita belajar SPM tu nak mengolah bahasa berkehendak.
Ber tu dengan mana memiliki. Per tu dibahasakan kepada orang memiliki sifat, pemilik sifat tu digunakan bahasa. Curi, pencuri. Nyanyi, penyanyi. Ada guna per, ada pen, pem. Nak pakai tu. Yang tu pun gagal. Bahasa Malaysia pun gagal SPM. Jadi macam mana nak jadi macam ahli Dewan Bahasa dan Pustaka? Memang tak sampai lah. Macam mana nak boleh jadi pakar-pakar sastra dalam bahasa Malaysia? SPM pun tak boleh. Buat surat kiriman pun tak ingat format. Saya sebut bahasa mudah. Komen lah ni, komen saya sebut arus perdana punya ilmu, tuan-tuan. Saya bukan cerita ilmu tauhid. Saya cerita arus perdana. Kalau arus perdana ni yang kita duk ulang alik siang, pagi, petang, siang, malam, duk mengaji, pergi belajar, usung kitab, buku teks, buku tulis, pegang pen, duit, baru berperiksa, orientasi sana, kursus sana kemari. Tu sekolah rendah dah 6 tahun, menengah 5 tahun. Untuk SPM 11 tahun kita habiskan untuk belajar tu je. Format surat kiriman pun tak ingat. Nak ringkaskan kerangan 500 patah perkataan kepada 80 patah perkataan, nak ringkas pun tak boleh. Tuan-tuan agak-agak tuan-tuan boleh ringkas Al-Quran dan hadis. Nak ringkaskan buat apa maksud hidup tuan-tuan. Apa dia hukum tajwid yang ada. Apa dia hukum nahu. Tuan-tuan nak ringkaskan seluruh Al-Quran dan hadis tu. Ringkas. Boleh tak? Buat. Tuan-tuan nak ringkas 500 patah perkataan nak jadi 80 pun tak boleh. Itu pun markah berapa je dapat. Betul tuan-tuan punya bahasa Malaysia tu pun bengkot. Apa begitu? Bengot. Kadang-kadang yang kata anak murid, gurunya pun tak apa nak bakar je. Kan? Tapi kalau dalam bab agama, jangan tuan-tuan tak tahu. Yang kata al-ulama warasatul anbiya, takkan kiamat, melainkan bila orang ni dah hapus. Itulah bahasa dia. Selagi ada ahli ulama, selagi itu takkan kiamat. Jadi siapa dia ahli ulama tu? Yang tu yang saya sebut ni, kenalilah. Dan istilahnya, kenalilah dengan pasti, betul-betul cermat, perhati, kena ada deep thinking, kena perhati elok-elok. Kan? Dengan siapa sepatutnya kita kena belajar dan ambil ilmu. Tu atas soalan tu semua nak jawab apa? Ada ke cara lain sebut itu selain daripada sifat 20 untuk belajar mengenal Allah Ta'ala? Kalau ada, silakan. Bahkan ada orang dia belajar sifat 20. Ada yang saya nak sebut ni. Yang saya sebut dia kalau belajar sifat 20 tapi dia belajar tak hafal aja lah, tak selesai juga kan. Bahkan ada yang dia lebih sampai tahap kata dia, aku dah dapat kenal Allah Ta'ala sampai tak mau sembahyang. Pakaian pun dah tak rupa manusia dah. Bopi dengan bahasa gitu. Tengok rambut pun macam tak pernah bersikat. Konon-konon dah jadi wali, dah jadi ahli makrifat. Apa benda ni kau cakap ni? Sedangkan kalau kata kau dapat makrifat sekalipun, kau dah kenal sangat Allah Ta'ala, tak sempurna lagi akidah kau. Kau baru la ilaha illallah, kau dapat ilmu makrifat, tapi kau tak dapat Muhammadur Rasulullah. Belum selesai lagi. Mana Muhammadur Rasulullah dekat kau? Quran sebut wa'lamu anna fikum Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Mana engkau punya ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mana? Banyak kena tikai tu kan. Sikitlah nak sebut. Ada ke cara lain? Try tak? Yang tu yang jangan tak tahu kita ke belakang ni tuan-tuan. Allah Akbar. Dia makin mencabar. Walaupun kita tengok COVID apa ni dah makin longgar dah, tak ada dah. Macam norma kehidupan, walaupun norma baru, tapi maksudnya dah nak rasa lega sikit lah berbanding dulu kan. Macam mana pun, nak lega ke dalam bab akidah dengan apa yang kita belajar bab agama ni? Tidak lah. Makin ke depan, makin dekat dengan zaman Dajjal. Dajjal, satu hal yang hakiki Dajjal, dah ada Dajjal sebelum Dajjal. Yang ni yang merisaukan kita lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita dengan kita dikumpulkan bersama dengan orang yang betul-betul salihin, siddiqin, syuhada salihin, dan pewaris Nabi ni, boleh tunjuk ajar kepada kita bagaimana jalan yang sebenar ni. Amin. Saya biasa dengar seorang Ustaz Wahabi, bahasa-bahasa jadi kasar je lah. Kasar-kasar pun sebut je lah, memang ada pun Wahabi ni. Katanya masa dia di zaman remajanya, dia tak makan sembelihan ayah dia. Kerana ayahnya hafal saja sifat 20 tapi tak mengaji dan faham. Jadi ayah dia duk wujud kidam, bakok, mukhalafah lil hadis. Soalan yang ditanya ni,
adakah benar fahaman apa yang dia faham itu ataupun dia hanya kejahilan ustaz tersebut saja? Yang ni kena pergi jumpa ustaz tu lah kan. Macam mana dia sampai sanggup tak makan sebelihan ayah dia? Yang ayah dia hanya hafal sifat 20. Kena timbul macam-macam figure dan soalan itu. Sebenarnya apa tujuan cerita dia nak kata ayah dia hafal sifat 20, dia tak makan sebelihan? Adakah tujuan dia nak provokasi, nak menunjukkan bahawasanya sifat 20 ni tak guna belajar pun tak faham-faham. Dengan sebab tu akidah tak sah. Lepas tu dengan sebab akidah tak sah, aku tak makan sembelihan dia. Dia tujuan tu untuk provokasi kot kan. Adakah macam tu? Saya duduk ngaji, tutur duduk sebut sikit macam ni nak sebut. Cuma kalau nak sebut sembelihan tu satu hal, tapi saya nak sebut gini. Ulama-ulama kita dulu duk ajar, kalau kita nak singgah pergi kedai makan, kau tengok orang yang olah makanan kau tu. Saya ngaji dulu Tok Guru sebut apa? Kalau ada orang perempuan, dia orang pakai tudung tak? Yang masak kedai tu. Pakai ketat tak? Tok Guru yang memang jaga buat syariah ni, dia tengok tudung tak pakai. Pakai ketat-ketat, seksi, bergencur pula. Macam mana? Syubhat. Aku tak makan. Ada TV tak pasang? Ada muzik tak? Aku tak makan. Semayang tak? Kita bukan nak cerita sembelihan. Ulama-ulama dulu kira macam tu. Tapi taklah. Jadi cuma nak sebut. Dia tujuan dia nak cerita dia tak makan sembelihan ayah dia pasal sifat 20 ni. Dia ada hidden agenda kot. Tentulah. Saya kata itu. Wallahualam. Ataupun dia hanya atas kejahilan. Wallahualam. Sebut gitu. Tapi cara sebut tu tambah pula dia kata Ustaz Wahabi lah. Jadi tujuan dia memang dia tunjukkan sifat 20 tu tak betul lah. Pasal dia sampai tak makan sembelihan orang yang belajar sifat 20. Sebenarnya tu. Nak provokasi dia tu. Soalan seterusnya 16. Di media sosial saya rajin sharekan pendedahan mengenai kesesatan Wahabi dan salah faham mereka. Dan dengan sebab itu ada yang menegur saya, buang masa je kita sesama Islam ni bergaduh, dia Wahabi, tu Wahabi, sikit-sikit Wahabi. Betul ke dan apa pandangan? Apa pandangan Ustaz? Dari segi kaedah kita, apa yang batil memang kena tegah. Pasal itu aja yang kita boleh buat pun. Share, like, apa seumpama tu, 7 orang, grup mana. Dia nak terima tak terima tu satu hal. Dia kata buang masa. Tak, memang masa kita dipertanggungjawabkan untuk apa yang kita ada keupayaan untuk buat, untuk membetulkan apa yang betul, untuk memaklumkan yang salah itu ialah salah. Yang kita pun boleh buat itu je. Buat je lah. Dedahkanlah. Kalau macam saya pun, saya bercakap ni, saya bukan ada kuasa apa, polis pun bukan, pegawai apa pun bukan, pejabat agama pun bukan, ustaz apa, saya tak boleh ambil apa-apa tindakan pun pada apa-apa orang yang berpahaman salah ni. Tapi yang salah tetap tidak salah. Saya ngaji almarhum Tok Guru Pak Teng tu, dia sebut macam ni. So, kita ni, orang yang duk ngaji, duk faham apa yang sepatutnya dah faham ni, kita hanya boleh ikhbarul hukmi. Itu istilah dia lah. Apa ikhbarul hukmi ni? Kita boleh cerita hukum. Orang nak terima tak terima, kita tak ada kuasa untuk merealisasikan hukum. Saya buat misal mudah. Mencuri apa hukum? Kaedah Islam. Potong tangan. Adakah dengan kita cerita pencuri potong tangan tu, orang mencuri, kita pergi tangkap dia, ataupun mana-mana pencuri tangkap, kita ambil, kita uruskan dia, kita potong tangan dia. Boleh tak? Kenapa? Pasal kita hanya boleh ikhbarul hukmi. Pasal kita bukan penguasa dan pemerintah. Dan penguasa pemerintah pula tak melaksanakan itu. Itu hal dia. Kalau ada mengundi, carilah pemerintah yang nak melaksanakan itu. Kalau tak laksana pun, carilah pemerintah darurah yang ada, yang tu je yang terbaik buat masa ni, walaupun yang sepatutnya macam mana khilafah yang Rasulullah nak tu tak dapat, itu satu hal. Tapi asal nak sebut, adakah kita boleh pergi tangkap, pergi potong tangan orang? Tak boleh. Jadi atas kata Wahabi ni pahaman salah apa ni, majlis agama pun tak ambil tindakan, apa-apa pejabat agama tak ambil tindakan ni, macam mana? Kita ikhbarul hukmi lah, tak boleh lah. Ramai sahabat-sahabat kita yang lain pun memang ada yang menulis, ada yang ada Facebook wall dia, ada yang balas dengan buku petikan, ada orang marah kat dia, pulau macam-macam lah, report apalah macam-macam. Macam mana? Teruskan kerja dia. Yang tu dia boleh buat pun.
panggil diskusi apa yang boleh berdiskusi apa seumpamanya. Setuju tak setuju. Orang pula kutuk tak kutuk ke apa punya pasal. Cerita yang hak tentang hak. Bahkan berapa ramai kita tengok orang yang duk batil pun duk cerita benda batil. Bahkan dia tak segan pun dengan kebatilan yang dia duk cerita. Tak ada pun orang kata, buang masa je kau cerita benda batil. Tak ada pula. Bahkan yang tu dipromosikan untuk menceritakan kebatilan tersebut. Bahkan di-highlightkan pula benda-benda batil macam tu. Kaedah kita bila kita yang benda yang hak macam mana? Cerita saja yang hak, orang nak terima tak terima, itu bukan urusan kita. Kita hanya ikhbarul hukum. Itulah. Dan kita ikhbarul hukum ini, kita bagi fatwa, bagi hukum tak? Kita ikhbarul hukum. Kita nukilkan apa yang disebut oleh ulama, apa yang diajar oleh tutur kita. Sampaikan je. Kewajipan tambah di medsos ni apa? Media sosial apa? Kamu duduk dengar macam-macam orang, macam-macam saluran, macam-macam apa orang yang duduk mengajar, grup apa seumpamanya. Gunakan sewaras mungkin keupayaan untuk mengenal siapa yang hak dan batil. Akan saya ngaji, ada tok guru kata gini, saya sebut ni kita ngaji, ni bab akidah ni kan. Bahkan kita tengok bab politik pun ramai tak yang pening. Padahal politik tu depan mata kita, bab akidah ni kok ada alam ghaib yang kita tak lihat nampak. Dalam politik pun pening tak? Politik ni ghaib ke? Kan dia nampak depan mata. Kenapa orang boleh pening lagi? Jawab. Inilah huru haranya alam sekarang. Inilah yang Rasulullah diberi isyarat oleh Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Umur dunia dengan bongkok 3 rupa perempuan. Ada gangguan Yahudi, gangguan Nasrani, gangguan dunia, gangguan syaitan, gangguan jin. Ifrit tu kejar dengan ubur api. Jibril ajar Rasulullah baca apa semua. Ni ya. Jadi asal nak sebut kata semua kecelaruan, berfikiran apa yang ada macam tu macam mana? Nak menunjukkan memang dunia macam ni. Jadi kewajipan kita macam mana? Wajib mengenal pasti apa yang hak itu. Jadi asal saya nak sebut, kalau bab politik pun kita tengok ada yang tersasar. Walaupun kita tengok macam apa yang ada sekarang misalnya, harmonilah daripada apa kerajaan yang sebelum ni. Tu pun dalam tu kita nak tengok yang mana dah tumbang tu. Isu Tok Wan lah kalau sebut bahasa itu kan. Macam mana? Ramai lagi orang yang duk jilat Tok Wan tu. Punya bahasa kasar sikit tuan-tuan. Betul kan? Bukan sikit-sikit orang. Pula tu bukan saja orang biasa, ada agamawan pun ada. Celik pandai pula tu. Doktor-doktor, pensyarah-pensyarah. Ada yang peguam, ada macam ni, jawatan macam ni. Bukan orang sebarang orang. Sagi dia petikai gitu pula. Dia kata, kau, ramai penyokong. Ramai penyokong. Sedangkan hak dan batil duduk depan mata. Satu, saya nak sebut dengan menggunakan medium politik itu. Kalau medium politik tu pun kita tak boleh nak selesai, yang tu pun ada kecohan macam-macam. Bab akidah macam mana? Takkan tak ada kecoh. Takkan kita rasa kita dah duduk zon selesa, kita memang dah duduk tempat yang betul. Sedangkan kita tak pernah cari pun benda yang betul. Sikitlah. Bahkan saya dengan apa yang saya dah sebut pun sebelum ni, jangan apa dengan jawab soalan tu. Saya kata, saya duk mengaji apa yang kita duk ikhbar hukmi apa yang betul pun, kita boleh merasa lagi apa perjalanan hidup kita yang tak betul. Tuan-tuan saya tak tahu. Kita boleh rasa lagi apa yang kita duk lalai, ghaflah, buang masa, nafsu, syaitan. Kita tak ingat Allah Ta'ala, tak tauhid ke Allah Ta'ala. Masih lagi teringin nak benda-benda macam ni. Kita boleh rasa kita punya jahat tu. Cuma adakah kita mengiktiraf jahat kita tu? Mengaku kita depan, ya Allah aku ni jahat, aku banyak dosa. Mengaku tak dosa. Ataupun duk berdosa kan. Nabi-Nabi dosa. Nabi-Nabi buat salah. Nabi-Nabi ni berdosa. Nabi pula dosa. Ulama pun salah. Duk buat mazhab. Duk buat tahlil apa-apa. Berdosa. Bid'ah. Adakah yang tu yang kita tengok dalam perjalanan masyarakat? Lepas saya jawab soalan 16 tu. Saya pernah dengar ada orang kata kalimah la ilaha illallah ni ada nafi dan isbat. Minta penjelasan berkenaan dua istilah ni. Salah panjang ni, mau 2 jam. Bahasa mudah nafi isbat ni, nafi ni menidakkan, isbat maksudnya mengiya dan membenarkan. La ilaha illallah ni memang ada 2 bab besar yang kena faham apa yang nak dinafi, apa yang nak diisbat. Jadi, saya sebut dengan mudah, nafi isbat dalam la ilaha illallah ni, nak menafikan makhluk tak ada sifat ketuhanan dan nak isbatkan yang mempunyai sifat ketuhanan ni hanya Allah Ta'ala. Atau istilah yang disebut oleh ulama-ulama balaghah kita disebut yang ni ialah qasrus sifat, kataan la ilaha illallah ni ialah qasrus sifatil uluhiyati
alal mausuf, dengan nama dia ialah Allah. Apa maksudnya? Nak mengkhususkan sifat ketuhanan ni tak ada sama sekali pada ma siwa Allah. Sifat makhluk tak akan ada ciri-ciri nama ketuhanan, melainkan yang mempunyai sifat ketuhanan ni khas pada zat yang nama dia Allah. Dia bagi qasru sifat al-mausuf. Qasru sifat di atas zat yang zat ni saja mempunyai sifat demikian. Itu nafi isbat tu. Jadi nafi isbat tu maksudnya Allah saja ada ketuhanan dari sudut mana? Dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia dan pemilikan dia. Semua adalah mutlak Allah Ta'ala pasal makhluk adalah makhluk. Dia duduk dalam, macam mana ada saya sebut jawapan masalah bab wujud apa tadi ni, kedudukan dia adalah sebagai bayang-bayang. Allah Tuhan punya bayang atas bahasa istilah Nabi Salan. Allah adalah pencipta makhluk. Semua makhluk ni adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai salah isbatkan mentuhankan makhluk dan memakhlukkan Tuhan. Dua-dua tu salah. Jadi letakkan makhluk tempat makhluk, Allah sebagai Tuhan, letakkan sifat ketuhanan pada dia. Pelajaran besar. Tuan Raja pergi tengok saya punya video-video apa ada tu. Ada jempolan saya ada, nak tengok orang lain punya pun punya pasal, compare tengok, cuba ambil faham. Nak syarahkan nafi isbat. Bab ni pun ada orang belajar nafi isbat, tapi apa benda dia nafi, apa benda dia isbat, tahu benda dah. Tak faham pun apa dia nafi isbat tu. Ada yang sampai lani, istilahnya melengung lagi. Bahkan dia bukan saja melengung, maksudnya tak faham nafi isbat ni. Jangan kata di kalangan orang awam, di kalangan ustaz-ustaz pun ramai tak faham. Kasar sikit lah bahasa tu. Betul tak betul tu simak tak? Pasal orang yang betul-betul faham ni, tanya tengok. Kalau orang ahli makrifat ke apa, saya ngaji, guru ajar tu, cuba tanya tak? Apa dia ahli makrifat kalau? Cuba ke hurai sikit la ilaha illallah. Dia tak boleh hurai la ilaha illallah. Maksudnya dia tak faham apa benda dia duduk makrifat. Asas dia tak faham. Pasal faham la ilaha illallah dengan nafi isbat yang betul, memang boleh berjalan untuk Allah kita, untuk berjalan ke Allah Ta'ala. Mesti dia boleh dapat tariq ila Allah. Okey, lalu. Jadi minta penjelasan panjang tu, saya syorkan, tengok link ya. Tengok apa yang sepatutnya. Nak panjang betul-betul itu sampai faham betul-betul. Kurang-kurangnya saya dah bagi satu asas, prinsip. Kan? Baik. Ada ustaz kata perbalahan antara Aswaja dan Wahabi mengenai isu ayat Al-Quran Ar-Rahman al-Arsyistawa hanya perkara furu akidah, bukan usul akidah. Betul ke? Mohon pencerahan. Perselisihan antara Wahabi dan Aswaja ni adalah furu akidah. Tak betul. Itu soalan, betul ke ni furu akidah? Tak. Dia bukan furu. Dia adalah usul. Tak mana yang usul? Usul nak memahamkan Allah Ta'ala apa yang sepatutnya, apa yang tak sepatutnya. Apa yang sepatutnya ditanzih pada Allah Ta'ala, apa sepatutnya diisbat pada Allah Ta'ala. Jadi dalam bab Wahabi ni, dengan bab Ar-Rahman al-Arsyistawa ni, tak mana saya sebut sekali lalu, yang kata usul tak mana. Ayat Quran memang ayat Quran, usul. Wahabi pun setuju ayat Quran, kita pun setuju ayat Quran. Kita pun kata memang ayat Quran ni Ar-Rahman al-Arsyistawa, sabit Ar-Rahman, dia al-Arsyistawa ada macam-macam ragam ayat Quran tu. Maksudnya sabit istiwa Allah Ta'ala atas arasy. Wahabi pun kata sabit istiwa ala arasy. Memang usul lah ni. Cuma istiwa mana apa? Jadi usul dia apa? Mestilah Allah, dia akan bersifat apa yang selayaknya dalam bab ketuhanan, yang tak mungkin jika disifatkan sifat ni akan mencacat cederakan ciri-ciri ketuhanan dia. Di sini yang tak faham ni. Wahabi gagal faham ni. Pasal dia memahamkan istiwa tu dengan apa yang tak sepatutnya dipahamkan Allah Ta'ala. Dia ambil faham mana berada. Dan masih yang sama dia kata Allah Ta'ala di arasy, adakah Allah Ta'ala bertempat ke? Kan macam-macam soalan sewil yang keluar. Saya sebut sewil lah. Adakah Allah Ta'ala berada di arasy berarti Allah Ta'ala bertempat? Adakah Allah Ta'ala berada di arasy berarti Allah Ta'ala berhajat kepada arasy? Allah yang kata dia duduk atas arasy. Persoalan macam ni yang perlu dipahami. Memang Allah Ta'ala
atas sebut Ar-Rahman, dia yang sebut Ar-Rahman ala arsy istawa. Tapi adakah situ penyelesaian dia? Sedangkan ada ayat-ayat lain nak menunjukkan bukan alal arsh, ada sebut fis sama, ada sebut ma'ana, ada sebut qarib, ada sebut wa huwa allazi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah, ada sebut ainama tuwallu fa sama wajhullah, innallaha ma'ana, ma'iya inna ma'iya rabbi sayahdin. Maksudnya, jadi mana usul dia? Usul ni lah yang cuba dia nak bahasakan furuk. Jadi sebenarnya bukan furuk, dia adalah usul. Cuma kalau perhati sikit sekali lalu, kenapa Wahabi mengistilahkan, cuba membawa perkara ni atas istilahnya, dia panggil furuk. Dia kata furuk. Pasal apa panggil furuk? Supaya kita jangan balah. Tujuan dia tu. Pasal bila sebut furuk, ni jangan kelahi lah, kena berlapang dada. Hampa nak kata Allah Ta'ala tak tempat, hampa pakailah. Tapi kami nak kata Allah Ta'ala di atas arash. Allah yang kata Allah atas arash. Wow. Di sini ya. Jadi dia tujuan dia sebut furuk tu untuk supaya kita tak kelahi dengan dia. Tapi dalam bab bid'ah dia tak berlapang dada pula dengan kita. Dia tak kata pula furuk. Sedangkan bab bid'ah tu furuk. Kan? Yang tu memang bab furuk, bab usuli apa. Ada yang kata, Nabi mana pernah usuli? Kalau ada usuli pun, sebut pun dalam bab haji umrah. Nawaitul hajjah wal umrah wa haram tu bihima. Ada Rasulullah sebut seumpama itu untuk masalah haji dan umrah. Tapi tak sebut dalam bab sembahyang. Jadi ni bid'ah. Nak bid'ah juga, nak bid'ah kan. Apa saya nak sebut, tak ada pula nak kata yang tu benda furuk kan. Tapi duk heboh, duk kelahi dalam media sosial. Tapi mai kita duk balah dia, kata macam-macam sampai dia tak kerti nak jawab dah. Yang ni dia kata furuk pasal supaya kita tak kelahi dengan dia dan nak menunjukkan fahaman dia betul dan dia boleh bersahaja saja dengan dia atas kesalahan dia. Yang tu kot kalau tengok atas motif daripada kenapa dia kata yang tu adalah furuk, bukan usul akidah. Sedangkan kaedah kita itu adalah usul. Usul nak memahamkan ayat mutasyabihat macam mana, usul nak memahamkan ayat muhkam macam mana. Dan bila ada ayat mutasyabihat, dia mestilah direlatekan dengan ayat muhkam dan tak boleh berpegang dengan ayat mutasyabihat untuk memegang dengan makna zahir pada ayat mutasyabihat. Inilah masalah. Dalam masa yang sama, dia ada pula beberapa pembohongan-pembohongan ilmiah, fakta-fakta ilmu yang dia bohong, mengatakan Allah Ta'ala duduk atas arash, ni fahaman salaf. Dan ada orang mengaku dia adalah pejuang salaf dengan kata, kami dah lama dah ajar untuk bagi apa, tak ulam masyarakat supaya tak kelahi, supaya jangan kelahi dalam masyarakat dalam isu ni, nak pakai bab khalaf, kata orang tak ada tempat, sila. Kami nak jadi ulama salaf, nak kata Allah Ta'ala di langit, sila. Jadi dua-dua ada pendapat, dua-dua pendapat ni betul. Salaf pun ada, khalaf pun ada. Syarah dia macam tu. Jaga sikit, ada racun yang ditebarkan di situ. Tak mana? Memang ada salaf dan khalaf. Tapi salaf yang sepatutnya, yang original salaf, bukan macam mana yang mereka syarahkan salaf yang mereka dakwa mereka adalah salaf. Salafi tu. Bukan. Bahkan memang mereka pun sebenarnya bukan salaf sebenarnya. Salaf yang sepatutnya macam mana zaman sahabat, tabi'in, para ulama kita sebut. Bahkan dalam kaedah Asy'ariyah dan Maturidiyah kita pun ada kaedah salaf dan khalaf. Salaf yang dihurai oleh para ulama yang mutabar ni bukan macam mana salaf yang dihurai oleh mereka. Salaf yang dihurai oleh mereka, dia kata Allah Ta'ala bertempat di aras. Yang tu bukan salaf, itu salah. Panjang pembahasan tu. Jadi supaya kita tak kelahi dengan dia, yang tu dia kata, yang ni ialah furu' akidah. Saya bagi dah pencerahan di situ. Minta supaya Ustaz dapat huraikan istilah jisim latif. Sebagai contohnya, adakah ruang yang ada dalam memory card? Benda yang ada tetapi tak dapat disukat. Seperti angin, cahaya, gelap dan seumpamanya. Itu bolehkah dikelaskan kepada jisim latif atau termasuk kepada istilah yang lain? Memang ada pembahasan dalam kaedah akidah kita ni nak mengkategorikan jisim tu kan. Jisim ni matarakaba min isnaini fa aksara. Apa benda yang tersusun daripada dua perkara ataupun lebih, itu dipanggil, umumnya dipanggil jisim. Dan jisim ni ada dua berbahagian, jisim kasif, jisim latif. Istilah jisim kasif ni alam mawjud yang kita tengok zahir ni, jisim kasif. Maksudnya jisim yang dia istilahnya mengisi ruang dan dia tak boleh bertindan-tindan, diisi dalam satu ruang.
bila dia duduk satu ruang tu, benda lain tak boleh mengisi dia. Jisim macam ni dipanggil jisim kasif. Kalau jisim yang dia memang bukan satu, dia bersusun dengan juzuk dia, molekul-molekul dia, zarah-zarah dia, tapi dia boleh bertindan-tindan. Yang tu dipanggil jisim latif. Cuma contoh yang diberi ni macam memory card. Memory card ni bukan jisim latif, kan? Pasal memory card dia boleh penuh tak? Jadi memory card bukan jisim latif. Jisim latif ni bukan benda yang hanya tak boleh dilihat oleh mata, kan? Tetapi jisim latif ni, dia kalau dia ada, dia tak akan memenuhi ruang. Itu jisim latif. Cahaya ni, kita buka cahaya lampu, kalau ada 100 lampu, kita buka on semua cahaya tu akan ada dalam kawasan ni, contohnya, dan dia tak memenuhi ruang. Bahkan kalau ada 1000 lampu, boleh tambah jadi 2000 lampu pun, cahaya masih boleh berada dalam ruang ni. Cahaya adalah contoh jisim latif. Angin. Cuma angin ni terlalu umum lah, pasal angin pandang di sudut perolahan pengaliran molekul-molekul yang sejuk, panas kepada tempat-tempat masing-masing lah. Dari sudut kita tengok tu hembusan, sebenarnya ada molekul-molekul gas, oksigen, hidrogen, apa semua molekul gas macam ni lah, bergerak dalam tu. Dan dia pun atau istilahnya boleh dimampat, boleh kembang dalam bentuk cecair, pepejal, gas. Istilahnya jisim kasif, bukan latif. Dia cuma tak boleh dilihat dengan mata. Sikit soalan mudah. Coronavirus, jisim latif, jisim kasif. Tak nampak tu. Adakah dengan tak nampak tu dipanggil jisim latif? Tidak. Latif ni istilahnya dia tak memenuhkan ruang. Kalau memori kad boleh penuh, yang tu bukan jisim latif. Jisim latif. Jisim latif ni apa yang tuan-tuan ingat, otak penuh tak? Ingatan apa yang dalam fikiran kita, yang tu tak penuh. Yang tu jisim latif. Ingatan kita, apa, memori kita. Memori kita jisim latif. Memori kad, jisim kasif. Pasal dia ada file, ada video, dia boleh penuh, ada virus, ada junk file apa, semua. Lah. Boleh delete, boleh isi. Yang tu kasif. Istilahnya kasif. Okay, lalu itulah. Orang yang berpahaman Wahabi mendakwa mereka mengikut salaf. Dan mereka kata kita ni khalaf kerana takwil ayat Quran. Macam mana menjawab dakwaan mereka ni? Yang ni pun ada pelajaran panjang dia. Bahasa sebut mudah. Wahabi mendakwa mereka salaf di atas tak takwil ayat Quran. Kaedah macam ni yang para ulama kita sebut. Atas kata kita takwil nama khalaf, yang ni memang popular lah. Tak takwil ayat Quran, yang tu salaf. Betul tu memang ayat tu. Atas istilahnya tak takwil ni dipanggil tafwid. Itu istilah. Takwil ayat Quran, takwil tu istilah untuk khalaf. Tafwid adalah istilah untuk salaf. Itu umum istilah yang dipakai. Cuma soal lagi ni, betul ke Wahabi ni tafwid? Yang tu lah. Wahabi bukan tafwid. Dia tak takwil. Dia isbatkan makna zahir. Nampak murni sikit, yang layak dengan Allah Ta'ala. Yang tu je. Yang tu masalah dia. Jadi dia bukan serah makna kepada Allah Ta'ala. Saya ngaji, guru ajar dengan cara mudah untuk faham tafwid ni apa. Tafwid ni apa? Nak bagi faham tafwid tu apa. Pasal Wahabi dia tafwid. Tak, Wahabi bukan tafwid. Tafwid, Wahabi ni dia menterjemah ayat Quran mentah-mentah. Jadi dia tak takwil, dia bukan tafwid. Pasal dia ada kaedah, dia kata tak wala ta'til wala ta'wil lah, pada ada istilah ni saya sebut pun lah, tu bukan orang nak faham pun, tapi tak sebut. Wahabi dia bukan tafwid. Betul dia apa? Macam ni ada kat dia hanya terjemah zahir. Atas istilah ulama kita, yang Wahabi ni dia fahaman zahiriyah.
Dia hanya ambil fahaman terjemahan zahir ayat. Satu, kalau macam kita sebut masalah nur tadi, kalau Wahabi dia faham nur macam mana? Tapi itulah dia tak highlight tu, pasal yang tu kalau dia bahas nampak sangat bodoh dia. Jadi dia mensyarahkan seolah-olah dia salah, pasal kata dia, kami salaf, kami beriman dengan ayat Quran ni, dan dia beriman bukan dia tafwid. Apa dia? Pergi tanya mereka, apa kaedah dia. Pasal memang ada ustaz-ustaz dia ada syarah, kita tak takwil. Dan kaedah kita bukan tafwid. Pasal kalau kita duk syarah, para ulama kita pun duk syarah. Tafwid ni kaedah dia, yang saya sebut ni, ulama-ulama kita aja. Tafwid tu sebenarnya macam mana? Dia serupa macam kita faham ayat-ayat awal-awal surah tu. Yang huruf-huruf muqatta'ah daripada Quran, yang huruf-huruf hijaiyah di awal-awal surah tu. Nun, Qaf, Sad, Yasin, Toha, Hamim, Ain, Sin, Qaf, Kaf, Ayat, Ain, Sad, apa tu? Macam mana nak faham dia? Alif Lam Mim, bukan Alif Lam dan Mim yang layak dengannya, bukan. Apa dia? Alif Lam Mim ada makna, apa makna dia? Wallahu alam. Tu tauhid. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Apa makna istawa? Ada makna? Ada. Terjemah malah terjemah. Kalau Alif Lam Mim, terjemah huruf alif, huruf lam, huruf mim. Itu terjemah. Tapi apa kaedah tauhid? Alif Lam Mim dia mesti ada makna, tapi bukan alif, lam dan mim, bukan. Apa dia? Wallahu alam. Ni tauhid. Ni salaf. Ni original salaf. Ni original salaf. Apa ni istawa? Dia mesti ada makna. Terjemahan pun macam-macam makna ada pada dia. Ada ayat Quran lain pun, khalaqa fasawwa, macam-macam ayat Quran. Wastawat 'alal judi, istawa, banyak makna. Kenapa nak bagi pakai makna satu saja, makna berada tu? Makna berada, makna bersemayam, makna duduk, atau seumpama tu, subhanallah. Bahkan kaedah dia apa? Sabit, istiwa. Apa makna dia? Wallahu alam. Ni salaf. Inilah original salaf. Inilah istilah yang disebut oleh para ulama kita dengan kaedah amir ruha kama ja'a, ataupun amir ruhu kama ja'a. Lalu kan saja. Istilah lalu macam mana? Alif Lam Mim. Apa bahas? Alif Lam Mim. Macam mana yang kita tak pernah dengar pun. Wahabi Malaysia tak pernah bahas pun. Apa dia? Dia kata Allahu nuru samawati wal ard. Ada pernah dengar bahas? Kalau agak-agak bahas, agak tergelincir tak? Mampu kena maki Itu kot saya sebut kan. Jadi nak play safe macam mana? Tak cerita. Satu, kalau betul-betul kau nak kata kau punya ajaran tu adalah salaf, macam mana mereka dakwa Allah Ta'ala ada di arah lah. Jangan tanyalah. Ada yang layak lah dengannya. Ada ayat Quran, ada ayat hadis lain. Saya sebut ayat Quran tadi, antaranya Allahu nuru samawati wal ardh. Allah adalah nur. Ada hadis sebut Allah khalaqa Adam ala suratihi. Allah Ta'ala cipta Nabi Adam di atas rupa Allah Ta'ala. Jadi rupa Allah Ta'ala macam mana? Rupa Allah Ta'ala rupa Adam yang layak dengannya. Allah Ta'ala ada muka yang layak dengannya. Kan mana syarah itu kan? Bahkan kalau kita tengok ada golongan-golongan Wahabi yang memang dia nampak benar fahaman mereka Wahabi itu apa dia. Yang dia hanya zahiriyah daripada ayat Quran tu. Dia kata Allah Ta'ala ni ada muka, ada tangan, ada mata, ada kanan, ada betis, tapi tak ada tengkuk dan kepala. Pasal ayat tentang tengkuk tak ada. Ayat tentang kepala tak ada. Memang ada pembuat Wahabi yang syarah macam tu. Kalau sebut macam mana? Contoh misalnya, Ar-Rahman ala arsy istawa. Kata dia, memang ada ayat Quran, Ar-Rahman ala arsy istawa. Jadi bila ada orang petikai, orang kata apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dia kata, qarib. Ada dalam Quran. Bila mula dia kata, alal arsy istawa. Alal arsy. Istawa. Alal arsy. Bila ada ayat Quran, sebut ayat Quran, qarib macam mana? Allah Ta'ala alal arsy dan dia qarib. Kan dia zahiriah kan? Dia panggil zahir kan? Innallaha ma'ana. Macam mana pula? Yang tu dia takwil. Ilmu dia bersama dengan kita. Boleh pula kau takwil yang ni. Yang ni kau pakai zahir. Kata kaedah zahiriah macam mana? Allah Ta'ala bersama dengan kita. Bersama dengan kita. Yang ni pun ada ayat Quran. Allah Ta'ala qarib pun qarib. Ma'ana pun ma'ana.
Ainama kuntum wa huwa ma'akum wa huwa ma'i ma'as sabirin istawa 'alal arsy fi sama' fi sama'. Yang zilu. Macam. Boleh faham saya sebut apa kan? Bunyi itu kelahi sikit. Memang macam itulah kelahi dia. Yang itulah memahamkan siapa dia Wahabi tu. Kan pening tu. Dia kata jangan soal banyak-banyak. Apa pula tak soal? Jawablah tengok. Bila tak soal, tu apa kaedah kau punya fahaman akidah? Kaedah ulama kita senang je. Semua ayat Quran tu mutasyabihat. Ada ayat muhkam yang dipanduan kat kita. Mustahil Allah Ta'ala dengan sifat yang tak sepatutnya. Ada makna yang misalnya menyanggah segala sifat kesempurnaan pada Allah Ta'ala. Ayat Quran tu macam mana? Ayat Quran tu tak ayat Quran. Baca. Memang para sahabat mereka ni duduk pada zaman yang mereka faham ayat Quran. Dengan makna balaghah yang ada dalam Quran tu. Faham betul-betul kat tu. Tak pernah ada salah. Satu dia tak bertikai sikit pun. Mereka macam mana kaedah mereka lalukan saja. Kaedah pun sepatutnya atas nama salaf yang original macam mana? Memang ada makna. Apa makna dia? Wallahu a'lam. Memang lafaz macam tu. Semua ayat Quran kita beriman. Tak tolak satu pun. Kullun amanna bihi. Kami beriman semua. Itu datang daripada Allah Ta'ala. Tapi apa makna dia? Wallahu a'lam. Inilah tafwid. Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah salaf original. Salaf yang mereka faham tu, yang tu salaf mujassimah. Mujassimah adalah salaf juga. Syiah pun salaf. Pasal zaman Nabi. Zaman sahabat. Sorry. Selajak sebut tu. Zaman sahabat. Mu'tazilah salaf. Bukan bahasa salaf nak sebut salaf tu. Mu'tazilah adalah salaf. Jabariyah adalah salaf. Tu Syiah adalah salaf. Semua zaman salaf tu. Musailamatul Kadzab adalah salaf. Abu Lahab, Jahal adalah salaf. Bofi tu. Pasal apa? Semua salaf. Tapi original salaf atau istilah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa dia? Salaf itu. Semua pakat nak dakwa salaf. Khasnya pada golongan Wahabi. Untuk sekali lalu macam mana nak menjawab dakwaan yang dia mendakwa dia salaf tu. Yang tu yang orang yang faham ni dia kata salah. Macam itulah kan. Cuma bahasa tu bila sebut mereka menanti tu yang kata menanti tak menanti mu kau dengar elok. Kena faham. Salaf ni dia tafwid. Full stop. Dia memang guna bahasa gitu, kita apa sebut gitulah kan. Salaf betul-betul tafwid. Ayat Quran bagi lalu aja. Apa makna dia? Full stop. Wahabi macam mana? Wahabi bukan salaf. Pasal apa? Pasal dia tak tafwid. Bahkan dia terjemah zahiri, cara zahir, pakai teks mentah-mentah. Itu dia itikadnya tu nampak murni sikit yang layak dengan Allah Ta'ala. Dia bukan salaf. Dia ialah mujassimah. Pasal mensabitkan muka, tangan, mata, betih. Dalam masa yang sama menafi kepala dan sebagainya. Cuma kat Malaysia pahaman tu tak ada. Tuan-tuan tengok kalau belah Hindun memang ketara sangat. Ada Wahabi yang memang syarah macam tu. Maksudnya itu akidah dia. Itu akidah dia. Selama je disebut. Nisbah orang ikut, memang zaman lah ni, Kristian pun ramai pengikut. Na'udzubillah. Minta Allah Ta'ala lindung kita daripada pahaman yang luar dari Islam. Yang dalam agama kita pun, Rasulullah dah isyarat. Memang ada pahaman-pahaman pecah firqah-firqah yang macam-macam ni. Yang mudah Allah Ta'ala pelihara kita daripada firaq-firaq yang tak betul ni. Ambil satu saja yang Rasulullah isyarat. Ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi apa ashabi, salaf tadi, tafwid. Apa makna dia? Wallahu a'lam. Sabit ayat Quran semua. Kullun amanna bihi. Kullun semua kita beriman dengan dia. Apa makna dia? Wallahu a'lam. Serah makna dia pada Allah Ta'ala. Itulah isyarat ulama-ulama kita sebut. Wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Mana-mana ayat-ayat yang nama mutasyabihat ni, apa dia? Awilhu, takwil dia. Aw fawwid, ataupun serah kan. Dan serah tu apa kaedah dia? Bersihkan, tanzihkan pada Allah Ta'ala daripada apa-apa sifat yang tak sepatutnya. Jadi apa makna dia? Dia ada makna. Tahu apa makna dia? Wallahu a'lam. Macam mana? Alif lam mim. Dah seumpamanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai kan? Dapat selesaikan soalan ni. Mudahan ada kesempatan lain apa, tengoklah ke depan nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita, memanfaatkan pertemuan kita pada ni. Membaca bab macam ni, dia emosi sikit lah kalau saya baca itu kan. Dia bunyi kerah lah. Kata, kerah ni apa ekstrim apa tak? Memang bab akidah ni, memang kerah. Kalau tidak, tak ada syariat perang dengan orang kafir untuk melawan akidah pahaman-pahaman yang salah.
Untuk kuat sekali lagi. Bismillah. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين وسلم تسليما على جميع الانبياء والمرسلين